Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Pagi-pagi. Silau JLT. Mana ni? Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih banyak-banyak JLTUs sebab bagi saya peluang untuk sharing pagi ini. Ya Allah, bersemangat luar biasa saya pagi ni. Okey, kami baru balik daripada buat workout. Hari ni saya buat di outdoor. Saya buat di luar. Saya ajak Coach Linda, teman saya, pergi luar. Sebab berapa hari ni kami buat di rumah. Saya buat di dalam rumah. Jadi suasana dalam rumah tu dia macam lain sikit berbanding dengan di luar. Kalau di luar ni kita rasakan lebih lapang, lebih best lah. Dengan angin tu kan lebih bersemangat lagi. Okey, syukur alhamdulillah pagi ni semakin ramai yang suka join kita punya workout sebab diorang rasa sedap di badan lah. Ikan diorang kongsi dengan saya. Alhamdulillah saya pagi yang saya mampu sejak walaupun saya tidak terlalu pakar tentang itu, tapi saya kongsi mana yang saya tahu. Okey. Lepas tu saya mau kongsikan di sini. Syukur alhamdulillah saya buat clean 9. Hari ni adalah hari yang ke-8. Hari yang ke-8 saya, walaupun yang mula-mula tu saya rasa sangat dugaan tu sangat berat sebab saya ni suka makan. Kuat makan. Saya punya hobi memang suka makan. Makan tu saya rasa apa yang saya makan semua sedap. Okey, jadi buat clean 9 ni dugaan dengan saya jugalah, cabaran dengan saya, tapi alhamdulillah saya sudah timbang, saya lose 3 kg. Saya punya inci pun ada lose juga sebab saya rasa saya punya pakaian ada longgar-longgar lah. Alhamdulillah, happy. 3 kilo mau buang tu sangat susah. Berbanding dengan mau tambah 3 kilo tu, itu sekejap je, 1 hari pun boleh. Ya, lepas tu saya mau share lagi. Alhamdulillah saya punya satu orang downline saya yang VIP sejak Februari. Semalam, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Namanya Suhina. Sebelum ni dia senyap, tapi dia ada guna jugalah barang, dia guna absorbensi. Lepas tu kan, hari tu masa kami punya kelas training petang, senior manager punya team, saya ajak Tegar, hati saya ajak dia mau jadi MC saya. Masa tu saya saya buat GEP untuk kami punya grup kecil. Lepas tu saya tegur siapa yang mau jadi MC ni. Lepas tu saya cakap pukul 12. Kelas kami pukul 3, pukul 12 siapa saya PM satu, semua tak ready. Tapi saya terus teringat dengan satu orang ni. Su ni saya ingat sebab dia adalah bekas rakan sejurulatih saya masa PLKN hari tu. Sebab kami di PLKN ni biasa dengan yang ada job, ada tugas terus on. Kami jarang yang menolak. Kami jarang yang tak boleh lah, tak berani. Kami sentiasa bersiap sedia. Jadi saya terfikir dengan dia. Dia pasti boleh ni. Jadi saya pun call dia. Hello Su, petang ni free. Free ke? Dia cakap, boleh jadi MC? Sudah jawab MC apa dia kata. Saya kesalah MC untuk ini kan. Boleh. Itulah jadi mudah. Masa tu, masa dia jadi MC tu, dia dengarlah kita punya pembentangan GEP kan. Masa tu kita buat GEP. Lepas tu dia dengarlah kan, Lepas tu dia kata, Kak, seronok pula kan? Best pula kan? Dia bilang. Gitu. Lepas tu dia pun rajin sudah. Lepas dari kelas tu dia pandai sudah PM saya. Kak, ada kelas lagi? Walaupun kami sudah share di grup, mungkin dia terlepas kan. Saya kasih dia rajin sudah, ada join Almog. Alhamdulillah lah. Lepas tu semalam dia kata saya, dia satu orang kawannya mau join VIP. Masya Allah, syukur alhamdulillah. Allah buka sudah hatinya dan Allah beri rezeki untuk dia. Mudah-mudahan lah inilah rezeki untuk baby barunya. Saya pun lepas besarin rezeki untuk baby barunya dan untuk dia sama-sama kami berjaya di forever sebab kami dah kerja sudah kan. Okey.
Itu saja dari saya dan saya minta doa semua sekali 76 orang minta doakan saya untuk capai 100 cc pada bulan ini sebab saya mau fight F2D. Ya Allah, doakan saya untuk capai 100 cc dan saya doakan semua tim saya juga capai target masing-masing. Saya doakan semua yang capai supervisor, yang capai yang target AM, capai AM. Go, go, go. Go millionaire. Okay, itu sahaja GLT. Yeay, semangat. Ini adalah kita punya, you all tahu tak? Setiap hari 7.30 hingga 8.30 di Rish Academy, kita akan ada Tabata workout. Okay, Kak Isa tanya, siapa yang dah join Tabata workout? Yang dianjurkan oleh manager Reka. You all tahu manager Reka ni dia ada gym kan? Dia ada gymnasium sendiri kan? Betul tak Reka? Gymnasium ke apa? Studio saja GLT. Studio Zumba. Dia ada, jadi you adalah guru Zumba, betul? Saya aerobik, coach aerobik. Coach aerobik. Okay, great. Jadi siapa kat sini yang pernah join? You all, Kak Yus nak bagi tahu ni announcement hari ni, setiap hari 7.30 hingga 8.30, betul tak 8.30? 7.30, 8.30, betul? Ke 9? Betul GLT. Betul. Betul GLT. 7.30 sampai 9, betul? 7.30 hingga 8.30. Okay, 7.30 hingga 8.30 pagi. Okay, setiap hari Coach Reka merupakan guru aerobik yang ada studio dekat sana kat tempat dia tu. Masya Allah. Maknanya dia bukan orang yang tidak ada pengalaman bukan ada qualification Orang ada qualification. Okay, yang akan berkongsi dengan anda bagaimana cara-cara workout. Siapa pernah join? Sebab Kak Yus dah baca review feedback diorang cakap, Kak Yus buat plank 1 minit depan, lepas tu ke belakang. Aku tak boleh imagine macam mana plank belakang. Itu korang kena datang. Tapi kita nampak ramai yang happy, enjoy. Saya cakap Kak Yus, you join team yang buat workout, aerobik ataupun Zumba ni, you jadi makin ceria. You nak tak jadi orang yang ceria? Bila kita ni ceria, positif, kita punya mood pun jadi lain tau. Cik abang kat rumah pun, dia happy tengok. Dan you akan nampak sambil you buat clean night. Coach Reka ni, dia buat clean night. Dia buat workout Tabata. Okay, secara online saja. Masya Allah, you tengok figure dia macam mana sekarang. Hello tak? Jadi you all nak tak macam tu? Kalau you all nak macam tu, healthy body, healthy mind, positive, mood yang sentiasa ceria, setiap hari 7.30 sampai 8.30 nantikan link. Nantikan link untuk workout Tabata. Boleh letak link dekat dalam ruangan chat, boleh. Jadi boleh panggil family you, anak-anak semua join sekali. Tapi dia ladies only ya. Ladies only. Dan Kak Yus nak you all bila datang tu, bila buat kat rumah je. Pakai proper attire. Macam you bersukan lah kononnya kan. Tapi alah, kalau ada kain batik je lah, bedak je lah pun kan. Okay, semua perempuan. Okay. So, kita nak panggil orang kedua. Okay, yang ini lagi, seorang lagi. Coach. Okay, seorang jururawat. Tapi dia jadi forever business owner. Tapi dalam forever business owner, dalam forever living ni, dia buat apa? Dia pula jadi coach kesihatan dan income dia makin meningkat. Kak Yus tak sabar nak dengar dia punya kegairahan, dia punya excitement untuk bercerita. Meremang bulu roma Kak Yus bila teringat cerita seorang adik ni, bagaimana kehidupan dia berubah walaupun dia buat forever part time. You all nak dengar tak? Kalau siapa nak dengar, sekali lagi bagi api cepat. Kita tengok macam mana seorang yang buat part time tapi income dia orang baru, guys. Siapa sini orang baru? Okay, you akan dengar sharing daripada Amira Idris. Come on, Amira. Okay, Assalamualaikum semua. Pagi. Saya Amira Idris, downline kepada CBM Izzati Ghazi. Okay, so hari ni Mira nak share. Terima kasih Kak Yus bagi Mira peluang hari ni untuk berkongsi sedikit kejayaan daripada tim Mira. Okay, so sebelum tu 3 kesyukuran pada hari ini adalah Mira bersyukur sebab dapat masih bernafas, dapat tengok wajah anak-anak bangun tidur sebab tak semua orang ada nikmat tu. Okay, so yang kedua Mira bersyukur sebab masih sihat dan dapat
masih meneruskan misi kita untuk bagi manfaat pada insan lain. Dan juga yang ketiga, Mira bersyukur sebab Allah pilih. Macam Kak Yus cakap, Allah pilih kita dekat Forever. Okay, so jadi hari ni Mira nak share kejayaan bulan lepas. Okay, so bulan lepas dengan SYJP Pack, Mira berjaya daftar 6 VIP. Okay, untuk dan juga berjaya buat team, berjaya coaching 5 prospek buat program Clean Line. Okay, so hasil daripada didikan Kak Yus di dalam cabaran kurus sihat 20 hari bersama JLT Yusrida banyak sangat beri Mira manfaat dan memberi Mira tiket dan pengiktirafan sebagai coach selepas program CKS 20 tu. Okay, so terima kasih banyak-banyak Kak Yus, Kak Zati sebab selalu bagi ilmu untuk Mira belajar dan praktikkan pada tim. Okay. So insyaAllah batch 1 Clean Line Mira akan tamat pada esok hari dan selepas dia tamat program ni, Mira lihat macam cara Kak Yus. Okay, Kak Yus dia buat kerja macam dia up poster, lepas tu dia akan up testimoni, dia akan up video. So jadi daripada situ kita boleh belajar cara macam mana Kak Yus buat. Okay, so lepas ni kita akan up poster, akan up testimoni, akan up video semua, tiru je apa yang Kak Yus buat. Okay, so terima kasih Kak Yus, terima kasih sangat-sangat. Okay, so Mira nak share juga kejayaan bulan lepas. Mira dengan tim berjaya buat 5 sesi aktif, hanya 3 orang je. Mira cakap, Mira dengan tim Mira 2 orang VIP. 5 sesi aktif tu menjadikan Mira dapat valid ataupun solid supervisor 25 sesi. Dan juga Allah gunakan peluang dan izinkan ketiga-tiga kami dapat 4 angka bulan ni. Bukan macam mana bersyukur sangat. Satu kejayaan yang besar. Bukan hanya Mira je dapat 4 angka, tetapi tim Mira juga dapat buat 4 angka. Okay. So, insyaAllah itu sahaja setakat hari ini. InsyaAllah doakan Mira dapat hit 50 sisi untuk bulan pertama Forever to Drive. Okay. So, terima kasih Kak Yus. Sama-sama. Semangat tak you all. Semangat tak you all dengar. Subhanallah. Sekarang ni yang kita nak dalam kita punya sistem kan. Dalam kita punya sistem BUI 933. Dia ada apa tau. Kita punya impian adalah apa. Kalau you all orang baru dalam Forever. Kak Yu cakap dengan you all. Kita punya impian dan dalam sistem BUI ni adalah untuk memastikan downline berjaya. Kerana itu adalah impian, adalah kepuasan yang sebenar. Kalau mungkin you all pernah join company-company yang lain kan. Impian downline ni adalah biasa. Tapi kita punya impian adalah apa tau? Untuk melihat downline yang berjaya, itu adalah kepuasan yang sebenar. Sampai kan kita tak ingat tau income kita berapa. Kerja kita, tolong downline, tolong downline, tolong downline. Bagi semangat, naikkan semangat dia, bagi motivasi dekat dia, tunjuk jalan, tunjuk cara. Itu kita sampai nak memudahkan supaya downline kita ni berjaya. Jadi dekat Forever, you all jangan risau. Okay, dalam Forever ni tidak ada upline yang nak downline dia tak berjaya. Kadang-kadang bila dah upline suruh buat apa-apa tu, memang kadang-kadang rasa macam, tak payah buat lah, malas lah. Kenapa kena buat macam ni lah? Kak Yu cakap, you terima saja, terima dan buat, you tengoklah macam mana result akan jadi. Jadi Kak Yu nampak Amirah dia punya sikap dia adalah, ini kita panggil peniru yang hebat. Betul tak? Nak berjaya dekat Forever ni, anda tak perlu jadi orang yang hebat. Betul tak? Anda tak perlu jadi orang yang hebat. Cukup sekadar anda menjadi peniru yang hebat. Upline yang ekosistem dia buat apa? Tiru. Dah ada contoh dah. Tiru. Okay? So sekarang ni, kita nak panggil lagi seorang. Tadi kita nampak kan, manager Reka, kita dah ada bakal Studio Achievers. Tolong doakan Amirah. Settle 50 sisi, insyaAllah settle 50 sisi, doakan dia. Ada lebih kurang 87 orang yang akan mendoakan Amirah. InsyaAllah 50 sisi pada bulan ini. Dan sekarang kita nak panggil yang dihormati, yang disayangi, Umi Sarina untuk buat sharing. Hai Umi, Assalamualaikum. Masuk. Hai, Waalaikumsalam. Dah unmute. Teruskan Umi. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih JLT kerana bagi peluang dekat Umi. Syukur nikmat, alhamdulillah, syukur sangat.
Dan alhamdulillah Umi adalah di bawah supervisor Ainawa Super Nikmat kerana CBN Ainawa ni perkenalkan Umi dengan Forever. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Umi syukur kerana dapat nikmat sihat dengan bertemunya dengan produk-produk Forever Living dan dapat nikmat yang tidak dapat dihitung Allah. Dan alhamdulillah dapat juga kerana dapat menggunakan produk-produk Forever Living dan selalu dapat sharing kepada orang-orang di luar sana bahawa produk ini adalah terbaik in the world bagi Umi lah. Biarlah bagi orang lain tidak. Nah, hari ini Umi nak ucapkan kesyukuran kerana Umi dapat coaching hari-hari buat video call dengan seorang downline Umi di Melaka. Dia tu buta IT sikit. Umi suruh buat upload cloud Zoom lah bagai-bagai semua dia tak pandai. Lepas tu Umi pun buatlah direct hari-hari buat video call. Ajar GEP, ajar demo dan bagai-bagai. Sehingga dia faham. Lepas tu dia hari-hari juga nak masuk kelas. Tapi Umi kata engkau kena ikhtiar juga buat cloud Zoom. Umi ni buta juga dulu tapi Umi ikhtiar juga untuk buat cloud Zoom sebab kena attend kelas baru kita nak berjaya. Kalau nak berjaya. Lepas tu alhamdulillah Umi dapat berteduh di bawah naungan Rich Academy. Umi rasa kagum dan salut lah kepada mentor-mentor dunia Umi ni yang 4 orang ni, JLT, Sida, Zuraida, Syekha, Izzati dan Ainawa. Bagi Umi mentor dunia yang Umi amat salut. Terutama JLT kerana mengajar Umi seorang untuk menjadi seorang yang bernilai. Jaga network dengan Allah dan dengan manusia. Dan alhamdulillah Umi rasa syukur nikmat Umi dapat lagi berjaya. Minggu ni dapat video call dengan seorang kawan lama Umi. Dia dah masuk tapi dia ni macam degil-degil lah sebab dia tak faham apa itu demo aloe vera. Dan Umi buat video call demo dengan dia dan dapat berjaya gitu. Dia faham dia ada sakit Vitago. Tapi dia tak faham dia sakit tu dia takut healing krisis bila makan produk-produk. Umi pun cakap lah dengan dia, Kak Man ni kena faham dulu demo, dah kena faham apa kegunaan aloe vera gel. Umi buat demo dia sejam. Alhamdulillah dia faham dan dia paling selut dengan demo RTC. Dia kata ya Allah, selut lah sebab habis segala polystyrene tu cair. Lepas tu dia pun terus back in sekejap dalam masa 2 jam, 3 jam dia back in RM320 untuk beli produk-produk ni. Sebab tu Umi rasa syukur. Lepas tu Umi pun jadi terlintas apa yang JLT bayangkan. Contoh nak grade 50cc. Umi pun cuba calculate. Umi cuba calculate. Umi calculate. Umi tengok. Kalau 500 kali dengan 3 jam. Kalau sehari kali pula kita dapat 500 tu kali dengan 3 jam dapat 1,500. Dalam sehari dah contoh. Lepas tu kali pula dengan 30 hari. Lepas tu kali pula dapat 30 hari tu kita dapat 45,000 lah. Lepas tu bahagi dengan geruk. Bila bagi dengan geruk dapat sisi dalam 0.9 untuk 10 geruk. 4.9 tu sisi. Lepas tu betul suka kita bagi-bagi ya Allah. Dapat litas bila Umi buat kerja macam tu Umi tengok apa yang GLT cakap itu bukannya kalau kita betul-betul struggle, betul-betul nak jadi. Kalau kita ni macam main-main lah yang jadi tak jadi. Dan alhamdulillah Umi rasa Umi dah nampak dan dok kejayaan Umi. Start ini saja. Umi banyak cakap. Assalamualaikum. Bye. Doakan Umi berjaya cepat. Studi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih JLT. Sama-sama Umi Zarina. Masya Allah. Memang terbaik kan? Memang terbaik Umi Zarina punya sharing. Tapi Kak Yu selut lah. Dia boleh buat sendiri online macam-macam tau. Korang selut tak dengan Umi Zarina? Tadi dia sebab apa Google Cloud apa benda tau. Kak Yu semua tak pandai guys. Korang nampak tak? Kak Yu sebenarnya ada kekurangan dia. Kalau benda-benda macam ni pun mojor ni. Kak Yu pandai buka Zoom ni. Mojor abang-abang tak ada ni guys. Abang-abang tak ada. Tapi tengok korang ni kan. Kak En dah gelak dah. Aslilah bukan main lagi kau. Diorang ni kan bila abang-abang tak ada je. Diorang menantikan apa yang Kak Yu akan buat. Korang memang. Korang tengok hari ni insyaAllah lebih baik daripada minggu lepas ya. Jadi korang nampak ya. Umi Zarina ni. Dia satu sikap yang Kak Yu nampak adalah apa tau. Dia sanggup keluar daripada zon selesa.
Umi Sarina memang tak pandai Zoom, tak pandai Google Cloud, Google Meet, apa benda semua dia tak tahu. Okay, dia mostlynya Kak Yus nampak pada muda dia banyak kepada WhatsApp. FB pun Masya Allah, Kak Yus nampak kan Umi Sarina dia ada satu sikap keluar daripada zon selesa. Dia faham bahawa kalau dia nak berjaya, dia kena buat apa yang dia tak pernah buat selama ni. Dan dia kena buat apa yang benda yang dia tak selesa dia nak buat. Dari situlah kejayaan akan mula datang. Jadi kita kalau nak berjaya, kita contohi sikap ini, iaitu apa? Boleh tulis di ruangan chat. Apakah sikap yang anda kena ikut hasil daripada sharing Umi Sarina tadi? Kena apa? Kena apa? Kena apa? Tulis di ruangan chat. Kena apa? Adakah anda sanggup untuk keluar daripada zon selesa? Inilah yang akan membuahkan kejayaan. Kita kena buat benda yang kita tak selesa nak buat. Kita kena buat benda yang tak pernah kita buat. InsyaAllah daripada situlah akan terhasilnya kejayaan demi kejayaan. Boleh? Okey, hari dah janji. Liana, Kak Ann, Asila, siapa lagi? Amira. Siapa lagi kat ruangan cik ni? Wow, sudah naik 90 orang. Bagus, Masya Allah. Okey, sekarang ni kita nak panggil seorang yang Kak Yus nampak dia dah lain lah. Dia dah lain. Dia dah lain. Kalau dulu suara pun tak dengar. Kalau dulu dalam WhatsApp adalah dia menyaut. Dia memang menyaut. Tapi dia tak selesa untuk bercakap di depan. Lepas tu dekat FB pun dulu biasa. Tapi sekarang ni dekat FB, Kak Yus yang macam meloncat. Tengok dia buat sharing. Tengok penulisan dia. Kak Yus rasa macam apa lagi permata nak keluar daripada diri dia. Sebab dia banyak sorok selama ni. Tapi I don't know, Kak Yus tak tahu apa yang menjadi punca. Kak Yus harap kejap lagi Kak Ann. Orangnya adalah Kak Ann. Kak Yus harap kejap lagi Kak Ann boleh tak share sikit apa, macam mana you suddenly boleh berubah? You dah join forever, memang dah join forever, memang you nak buat business, tapi you punya momentum tu, you punya sikap, suddenly macam pop orang baru. Itu yang Kak Ann, apa yang menjentik tu untuk Kak Ann, tiba-tiba suddenly daripada orang yang macam separuh hati je buat. Lepas tu dekat FB pun biasa je, tapi sekarang ni dia all out guys, all out. Jadi kita jemput Kak Ann untuk buat sharing. Jom Kak Ann. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pagi. Okey, terima kasih Yus. Punca dia pada 6 hari bulan September. Itu sangat-sangat menjentik hati Kak Ann lah. Sebab tajuk dia change masa tu. Yus buat kelas 6 hari bulan Ahad. Memang selama ni dia jadi macam ni tau. Takut orang cakap tu lah, takut orang cakap ni lah. Lepas tu tak yakin dengan apa yang aku buat macam ni kan, orang cakap orang gelakkan aku kan. Macam tu lah kira dia. Memang sebelum ni betul lah, memang suka menyorok. Tapi dalam WhatsApp kita nyaut. Tapi nak ke depan tu sangat-sangat orang kata sebenarnya malu sebenarnya. Sebenarnya tak ada apa pun kan. Bila Yus cakap kita ni berdepan dengan kamera je sebenarnya sekarang ni, bukannya berdepan face to face. Tapi kenapa kita tak boleh keluar daripada zon selesa tu? So akak rasa macam aku kena berubah ni kan. Kena ubah. Sebabnya bila akak tengok nota, sebab dalam nota ni lah yang buatkan akak rasa macam bila kita tak berubah, dia kata sebab yang pertama sekali bila tajuk dia kata, soalan dia apakah penyakit tak berubah? Okey, bagaimana nak berubah? Lepas tu bila Yus cakap ego itu yang akan buatkan akak hancur. Kalau akak daripada sekarang akak tak berubah dan akak tak keluar daripada zon selesa ni. Sebab akak sertai Forever ni pada tahun lepas, bulan 8, memang akak cari, sebenarnya memang akak yang cari Yus. Dan akak memang sebenarnya nak, pertama sekali memang sebenarnya nak kurus kan. Lepas tu, sebab dah lama sangat gemuk, dah tak larat nak bawa badan kan. Lepas tu, yang kedua, bila akak tengok, akak ikut tau, Yus masa Yus kat Arab Saudi, sampai kelas pukul 4, 2-3 pagi tu, aku ikut. Semua aku ikut semua. Ada kelas pagi lah sampai malam lah, sampai suami aku cakap,
tak habis lagi ke? Tak, belum lagi. Tengah ada ni kerja ni, tengah kerja. Sedangkan aku tak kerja pun kan. Memang duduk rumah, suri rumah tangga sepenuh masa kan. Tapi sebelum ni, disebabkan sebenarnya ada sejarah hitam lah. Bila kita ada buat, tapi bila kita ingat balik, kita kena move on lah, kena keluar. So bila sampai satu tahap, 6 hari bulan ni rasa macam bukan jentik, rasa macam kena tampar-tampar ajak kan. So kau ni kenapa lah kau ni degil sangat? Kau sepatutnya kena keluar. Kau keluarlah. Kenapa kau nak kena sorok diri kau? Kau boleh buat. Kau boleh buat. Okey, macam tu. Pada orang baru, kita kena keluar daripada zon selesa ni. Sebenarnya saya dulu orang yang bukan yang jenis senyap tau. Saya ni memang orang yang, kalau kawan-kawan saya kata, apa dia kata, kau ni boleh jadi konsultan. Sebab saya memang suka bagi motivasi kat orang. Saya lah orang yang jaga, saya lah yang kalau cerita pasal produk, saya lah yang memang kau pakai ni. Kau tahu tak, bila kau pakai ni, kau tahu dalam ni ada 200, ada minerals macam-macam, vitamin A, B, C, D, E sampai Z kau boleh dapat. Saya akan sampaikan benda tu. Sebab tu saya boleh ada downline, kawan-kawan daripada tahun lepas, saya ada PC yang join saya. Tapi saya tak buat all out. Memang betul-betul saya tak buat all out. Saya buat sekadar macam okeylah satu macam tu tau. Tapi bila sampai satu tahap, saya yang saya sangat-sangat bersyukur, saya kata memang 6 hari bulan September tu memang saya tak boleh lupa lah. Hari-hari saya tengok saya buat. Hari-hari saya tengok benda Allah ni. Hari-hari saya akan tengok saya punya catatan change. Saya akan change. InsyaAllah. Sebab saya nak jadi anak murid yang baik dan saya nak jadi, saya nak tunjukkan pada guru saya, guru saya memang saya direct dengan Yusnida. Saya rasa saya tak patut sebab saya tengok kan macam grup Mary, Mac, apa semua kan. Saya rasa kenapa dia orang macam Izzati, Kak Zu, saya rasa macam Abang Faizul. Lagi satu Abang Faizul lah. Abang Faizul ni memang sangat menginspirasi saya lah bila Yus cakap 4 tahun baru nak naik manager. Kenapa dia boleh setia dengan perjalanan dia tu walaupun ada, tapi dia still dengan semangat dia. Abang Faizul tu yang lagi satu memang disebabkan Abang Faizul lah saya berinspirasi sebenarnya. Saya rasa kalau aku tak boleh, kalau Abang Faizul boleh tahan 4 tahun, aku takkan 4 tahun tak boleh nak tahan kan. Tapi tengok perjalanan, kita kena tahu rezeki kita Allah dah turunkan pada orang, setiap orang lain-lain dan ada cabaran-cabaran dia. Dan saya sendiri ada cabaran saya. Alhamdulillah bila saya start keluar daripada zon selesa saya, pagi-pagi saya buat tabata bersama mereka. Alhamdulillah suami saya dia kata, okey pakai, tengok ni saya tak buka lagi tau baju saya ni. Tak buka lagi baju sweater. Pakai sweater ni barulah lagi keluar peluh. Saya nampak dia okey malam jangan makan. Dia yang berusaha untuk bagi saya, dia sangat supportive sebenarnya. Cuma dia dalam bisnes ni dia tak faham lah kan. Sebab orang lelaki ni dia tak faham apa yang sebenarnya, apalah bini aku ni buat kan. Lepas kelas tak sudah kelas. Tapi bagi saya kelas tu penting. Sebab kelas tu yang membuatkan kita keluar daripada zon selesa. Itu kena ingat. Lepas tu, bila yang bestnya lagi, grup ni sangat-sangat amazing lah, Rich Academy ni. Sebab saya rasa, walaupun saya belum ada kejayaan, tapi kejayaan bagi saya adalah saya dapat keluar daripada zon selesa saya. Lepas tu, Rich Academy ni banyak buat saya lebih dekat dengan Allah. Sebab saya, ini adalah salah satu jawapan daripada Allah yang Allah berikan pada saya. Sebab saya minta, saya nak berniaga, tapi saya tak nak jauh daripada Allah. Supaya saya lebih dekat dengan Allah. Supaya saya lebih, saya tak tersasar. Saya lebih, orang kata, lebih baik. Jadi manusia yang lebih manfaat, lebih baik. Saya minta kawan-kawan semua doakan saya supaya saya dapat settlekan 5 sisi saya bulan ni. Dan yang bestnya juga, saya banyaklah pula kan, tak apa. Sebab ni sama peram ni, nak cakap juga. Lepas tu, yang best juga minggu ni, saya pakai WhatsApp je call. Saya memang tak pandai. Saya tak terang lah, saya tak pandai nak buat Zoom ke apa. Niat tu ada, memang nak, tapi tak reti.
Tapi saya bedah Lila pakai WhatsApp kan. Call WhatsApp lah. Saya dapatlah cakap dengan terangkan pada kawan-kawan yang zaman kanak-kanak saya, best friend saya daripada zaman kanak-kanak. Dan alhamdulillah diorang dah terbuka hati untuk guna aloe vera, Arctic Sea dan jadi PC lah pada saya. Tapi saya rasa macam Yus cakap, saya selalu ingat, jangan yang kecil-kecil tu kau tinggalkan. Kau kena ambil juga. Walaupun dia PC. Jangan anggap dua sisi tu yang buatkan, dua sisi tu je yang kau kena fokus. So kau kena yang kecil tu pun kau kena grab. Itu kena syukur. Sebab itu adalah rezeki kau untuk hari itu. So saya percaya rezeki memang saya percaya memang Allah yang beri dan alhamdulillah saya memang rasa sebenarnya kalau sebelum mula-mula tadi cakap tu macam sebab bila you cakap macam tu, sebab sebelum ni saya ni memang jenis yang menyorok lah, senyap kan, buat tak tahu. Bila you cakap okay BOD, siapa nak buat demo, siapa nak buat DAP, aku senyap ni kan, aku kata aku nak buat ke tidak, sampai satu tahap minggu ni saya cakap dengan Yus akan nak join lah DAP, tapi hari Jumaat lah itu kan, semalam saya kata saya nak join GEP, tapi saya cakap saya dah full, saya nak buat lah bulan depan. Nak mengelak juga tu kan. Lepas tu Yus kata okay hari Jumaat ni boleh hari ni, saya kata tak bersedia lagi, minggu depan lah. Kalau minggu depan insyaAllah saya memang lagi satu, bila saya join Tabata, dia punya mungkin dah hormon-hormon yang tidur dulu tu kan, dia dah bangkit tau. So hormon saya yang hormon yang dah tidur lama tu, dia jadi macam betul lah you cakap tadi, ceria, jadi bersemangat. Lepas tu kita tak ada mudah murung. Apa pun saya berterima kasih pada Yus, pada JLP1, pada semua Rich Academy yang sangat-sangat memberi inspirasi, sangat-sangat memberi kata-kata semangat dan supportif. Terima kasih banyak-banyak. Saya rasa cukuplah untuk hari ini. Dan terima kasih juga saya minta semua dan sebaik semua doakanlah saya supaya saya dapat settlekan 5 sisi saya dan road to the 50 sisi. Doakan saya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Semangat tak you all dengar? Sharing daripada Kak Ann. Mungkin ada yang first time dengar kan? Ada yang first time dengar. Jadi inilah kalau anda rasa anda pemalu, anda rasa anda suri rumah, ataupun sebenarnya anda ni boleh buat. Betul tak? Anda ni boleh buat sharing. Tapi apalah yang mengganggu tu? Tidaklah diketahui apalah. Kak Ishak dalam badan dia ada biawak ni. Bukan dalam badan dia, dalam minda dia. Sebab benda tu dia tak kacau tempat lain tau. Dia duduk dalam minda dia. Betul tak? Ada biawak, seekor biawak tu. Kalau seekor tu dia kata kau tak payah buat lah. Kalau seorang lagi, biawak seekor lagi, dia kata apa? Dia kata alah kau tidur lah, tak payah dengar lah, apalah. Biawak dalam minda kita tu, kita nak kena buat apa dengan biawak tu? Biawak dalam minda kita nak kena buat apa? Biawak yang selalu kata benda-benda negatif pada diri kita. Cakap kita tak boleh, kau takkan jadi sebaik orang-orang yang lain. Kau cakap tak sedap. Nanti kau cakap apa orang kata. Nanti kalau kau cakap nanti kau buat nanti orang itu nanti kata itu kata ini. Benda-benda tu semua ada dalam minda kita. Umpama kita bercakap dengan diri kita dan kita tak sedar, itu adalah satu pengaruh yang tidak baik dalam diri kita yang akan membunuh diri kita. Bukan orang luar, bukan rejection yang bunuh kita. Betul tak Kak cakap? Bukan rejection yang bunuh kita. Bukan orang luar yang bunuh kita. Tetapi ada biawak dalam kepala kita yang membunuh diri kita sebelum kita berjuang. Adakah anda nak mati sebelum berjuang? Adakah anda nak mati sebelum berjuang? Tak mahu. Kita kena berjuang habis-habisan, mati-matian supaya kejayaan yang kita nak tu akan kita dapat. InsyaAllah, yakin dan percaya. Allah akan izinkan. InsyaAllah. Tetapi, sila buat apa? Sila bunuh biawak dalam fikiran anda. Sila bunuh dengan segala. Apa saja perkara negatif yang keluar daripada minda sendiri ni, bunuh cepat-cepat.
sebelum ia membunuh anda. Okay? Boleh semua? Well done Kak Ann. Well done, well done, well done. Okay, so sekarang ni kita nak panggil seorang lagi. Kak Yus nanti hujung-hujung nanti akan buat sharing 10 tabiat kejayaan yang digunakan oleh orang yang sangat-sangat berjaya. Kak Yus harap you all guna, you all pakai, you all tulis dan you all paling penting applykan, insya-Allah. Daripada bulan 9 sampai bulan 12 ni akan ada progres yang besar di mana anda akan melahirkan the best team. Okay? Anda nak tak lahirkan the best team? Kak Yus tanya sekali lagi. Anda nak tak lahirkan the best team? Kalau anda nak, you kena stay tune sampai habis. Fokus sampai habis. Okay, so sekarang ni kita panggil seorang lagi. Iaitu Asila. Okay, Asila, come on Asila. Asila, come on. Assalamualaikum. Pagi. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Yus bagi Asila peluang untuk share pagi ni. Ya Allah, Tuhanku bersyukur sangat sihat. Alhamdulillah juga Asila dapat skor positif. Bersyukur juga Asila dapat minggu ni Asila berjaya buat Google Meet dengan download Asila. Walaupun 2 orang je join. Tapi bersyukurlah berani kan. Kita dah berani lah buat walaupun tak pernah buat sama ni. Yang lagi best, join Tabata pagi-pagi kan sekarang ni. Memang best, memang bertenaga. Ya Allah, Tuhanku seronok sekarang ni memang. Suami cakap, nah, hari ni ada kelas ke? Ada, hari-hari ada kelas Tabata tu. Okay. Yelah selama ni tak apa, nak buat sendiri kan macam tak best. Bila buat berkumpulan kan lagi makin best. Ya, nak bertuah tunggu kejap sayang. Kejap ya, ada ikhlas kejap. Lepas tu saya nak share testimoni suami saya. Lepas dah kena COVID, dah tak berokok. Dan sekarang ni dah tak ambil kafe sangat. Itu the best kali saya tengok. Sebab selama ni, kalau daripada Kepung ni nak ke Kelang ke Banting kan, mesti kena bawa apa? Kena bawa air kopi sebotol tu memang kena standby. Merokok tu memang tak tertentu. Hari tu hari Rabu saya pergi ke jumpa anak tiri saya. Tak merokok dan tak minum kopi, boleh bawa drive pergi balik. Dia tak mengantuk langsung. Dengan berbekalkan sebotol aloe vera. Dia kata, mana apa? Tak nak minum, tak nak bawa air kopi ke? Tak payahlah. Aloe vera ada. Baik. Lalu ni dia macam, selalu dia tak support kan. Tiba-tiba bulan ni, nah ni duit nak beli aloe vera. Saya macam terkejut. Bagi dia beli aloe vera, beli produk. Dia kata, yelah makin sihat kan. Lepas tu dia pun dah pandai share apa yang saya share dekat Facebook. Dia akan share. And then semalam juga kawan dia dah jadi ahli bawah saya. Dia kata sebab suami saya terkejut bila saya kata lelaki aku tulis apa benda ni. Ada bahan ajaib tumbuhan aloe vera yang untuk apa? Untuk sakit untuk perokok tegar. Saya kata apa benda lagi tu tulis. Kan kawan dia kata, PM terus nak masuk. Malam dia dah book 2 botol aloe vera. Bila yang besar, saya tak pernah close orang dengan WhatsApp tau. Siti Osman dapat close dengan WhatsApp je. Thank you Kak Yus. Thank you sangat-sangat. Saya cuba apply, saya habis baik. Saya apply apa yang Kak Yus bagi saya baik. Sekarang ni dah tak ada masa untuk fikiran orang. Saya fikir, aku kena berubah. Bila suami pun dah bagi support kan. Dia pun kata, macam ni, kita kena buat macam ni. Sebab saya cakap selama saya pendam, saya tak tahu kenapa saya buat forever. And then satu malam tu saya cerita kat dia. Tahu tak kenapa saya buat forever? Saya kata sebab orang kutuk suami saya. Orang kutukkan dia, katakan dia miskin. Kenapa saya anja ni yang muda boleh pilih lelaki yang dah berumur untuk jadi suami, sebab tu yang miskin. Itu kata-kata saya kata, memang aku kena buat benda ni. Cakap suami kita kena buat, kita kena ubah. Biar orang nampak kita ni berubah. Bukan sebabkan suami saya. Saya sendiri kena ubah saya juga. So dia kata, dia macam terdiam. Dia terdiam apa saya cakap. So sama saya buat, dia macam kata kelas. Macam kata lah, dia cakap kelas. Dia tak tahu apa kita nak kan. Lepas tu saya kata, dia dengar saya buat sharing kat Google Meet tu, dia record apa saya cakap tu, dia dengar hari-hari kat itu tak? Dia dengar hari-hari, lepas tu dia macam dia bersakat dengan kawan-kawan dia. Betul lah, bina aku macam ni. Dia kata, jadi macam ni. So, dia kata, selama ni dah setahun lebih dengan saya kat Forever, dia macam berendah-endah. Bila satu
Di hari saya buat Google Meet tu yang dia nampak benda tu, saya boleh bercakap. Mana dia kata hebat ni sayang ya Anja ya. Dia boleh cakap macam Kak Yus. Kan saya nampak cakap dah. Benda tu dah. Ya, doakan Anja Kak Yus macam Kak Yus. Sihat macam Kak Yus juga. Anak saya pun ada semuanya ni. Ada adik Kak Yus. Nak kurus macam Kak Yus. Nak kaji macam Kak Yus. Nak kata alfa macam Kak Yus. Ni budak ni. Terus dia kata anak. Dia kata memang kata. Tengok ni. Tengok main ni anak. Tengok layan dia main. Saya kata dia. Bila orang kata anak jadi penghalang suami apa tak. Sebenarnya suami tak tahu apa kita nak. Bagi tahu apa kita buat tu untuk apa. Kita kena bagi tahu sebab apa kita dah buat. Kita buat tu bagi baikkan kat dia. Jangan memang ikutkan suami saya memang seorang yang apa? Seorang memang dia memang dia sebenarnya tak pandai bercakap. Memang tak pandai bercakap. Sejak saya dia bagi tahu semua. Dari hati ke hati, sebab saya selalu menyampaikan cakap macam biasalah, sorok-sorok macam cakap nak je. Sebab hati saya cakap je, ni saya cakap ni, yang saya tahu yang Anja dia buat untuk ni. Untuk dia kita keluar daripada perasaan apa? Keluar ni tu. Habis ni. Lepas tu dia cakap, bila habis kita nak hidup macam ni. Berubah, saya kena berubah. Lepas tu dia pun tengok saya jual Tabata apa pagi tu kan dia macam okey lah. So selama dia kata kalau nak kena kurus kena exercise sekali. Apa tu Kaya nak tahu tak dia kata apa? Boleh nanti boleh apa? Boleh buat clean night sebab dah buat Tabata. Dia kata sebab janji kan dah kena buat kurus kena exercise dulu baru boleh buat clean night. Okey? Cakap Anja buat seminggu lepas tu kita buat boleh clean night je. Janji je kak. Janji orang ni cakap. Dia kata janji buat. Cakap janji kau buat cakap. Sekarang ni anak saya pun kata, "Oi, Umi kan ni dah pagi-pagi dah pakai baju cantik." Memang lepas habis Tabata kan, solat duha semua tu kan. Terus macam Kak kata, melawak kat rumah. Pakai baju cantik. Lepas tu pakai beli sikit-sikit. Nampak macam orang pun tanya, "Pergi mana?" Kalau saya keluar, "Pergi mana?" Lah pergi mana? Tak kira mana pun. Bila saya dekat luar je. Tak kira mana pun sebenarnya. Sebenarnya nak berubah kan, kita nak berubah tu tak mestinya untuk orang lain, untuk diri kita kan. Saya rasa macam saya tengok betul walaupun saya tak pandai dengan present GEP macam orang lain, tapi saya cuba lagi. Memang saya keep cuba kan. Orang kata kalau peluang Kak Is bagi BOD tu grab je lah peluang tu. Janganlah diam-diam tak mau tak nak macam tu. Buat beranikan diri untuk keluar untuk ke depan. Dari satu tu saya bukan macam ni ya. Asal dulu tak macam ni kan Kak Yus? Betul tak Kak Yus? Asal tak macam ni kan? Asal dulu pendiam, tak nak cakap. Memang tak nanti ke depan. Tapi alhamdulillah dengan berkat kesabaran Kak Yus dengan Kak Puan Zul, Asal boleh, Asal bercakap. Asal bercakap. Sampai sekarang insyaAllah alhamdulillah saya boleh. Ni diri Asal sebenar kot. Tak tahu dah saya benar ke tidak. Asal diri saya sebenar. Memang kita cuba sampaikan apa yang kita tahu kan. Share je cakap dengan suami. Share je apa yang dah pakai. Share je. Apa yang rasa macam diri kita okey. Okey. Yang ramai bertanya kat saya, macam mana anak saya boleh negatif? Macam mana anak saya boleh negatif? Sebab anak saya dengan suami positif. Saya dengan suami positif, tak pakai mask je dengan anak. Saya biasa je, tak ada pakai mask ke, nak pakai glove, tak ada pun. Saya elok je cakap, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kau jaga anak aku sebenarnya. Alhamdulillah, saya 2 kali buat swab, dulu kan negatif. Orang tanya, Asila pakai apa? Pakai apa? Saya pakai madu je anak saya. Pakai ada base and features. Lepas sebabkan anak saya buat video anak saya minum ada base and features, kawan saya order tu set madu dengan ada base and features tu. Dia kata, alah Asila anak aku tak batuk dah. Dah kurang semput anak aku. Dia cakap, ya Allah tahu dengan saya tak sengaja kita tolong. Kita bukan kita cakap. Saya kata betul niat, kena betul. Niat kena untuk tolong orang, bukan niat untuk duit. Kalau kita betulkan niat, Allah akan hantar je. Sebenarnya sepanjang minggu ni, saya jumpa orang yang beli saya detail saya dulu. Dia nak cuba sebotol kan. Alhamdulillah. Saya kata suami tak cukup sisi sekarang ni. Kena beli 2 sisi dah. Sebab tak cukup sisi, orang tanya, ada aloe vera tak? Ada tak botol kuning? Dia kata, ada kat rumah. Nanti saya datang. Macam, Alhamdulillah benda tu makin, orang kata betul istiqomah. Istiqomah. Kalau berhenti, kalau saya berhenti, memang tak ada lagi macam tu sebenarnya. Tapi istiqomah tu, share. Orang marah ke, orang tak suka ke, ada orang tak support ke.
Buat je. Yang penting Allah nampak apa kita buat. Okey lah Kak Yus. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah Sila. Happy Kak Yus tengok. Masya Allah kan. Jadi you all mungkin nampak Sila yang sekarang. Tapi kan dia sebenarnya sebelum ni hanya Allah je yang tahu. Maknanya anda nampak tak, ini Kak Yus kata kita usaha keluar daripada zon yang selesa. Okay, kita memang tak selesa nak bercakap, tak selesa nak berubah. Sebab kita dah lama dah hidup dalam keadaan macam tu, betul tak? Kita dah lama dah, kita ni manusia kan? Kita ni manusia, bila kita dah lama hidup dalam keadaan kita yang macam tu, kita kadang-kadang dah jadi immune, betul tak? Jadi immune dah. Tak bercakap satu hari pun tak apa. Betul tak? Sebab Kak Yus pernah lalui momen macam tu, di mana Kak Yus suri rumah dulu, Kak Yus tak bercakap satu hari pun tak apa. Abang Wan tak ada kat rumah, dia kerja, sibuk kerja kan. Kak Yus tak bercakap lah. Tak bercakap, siapa duduk aku. Rasa macam dah immune, tak ada masalah pun. Faham tak? Betul tak? Kita rasa tak ada masalah pun. Aku tak bercakap lagi lah tak ada masalah. Aku takut nanti aku cakap dia banyak pula masalah kan. Kita dah immune dengan kehidupan kita yang sebelum ini. Tetapi apabila kita bersama dengan orang-orang yang sangat positif, orang-orang yang nak menaikkan kita, orang yang mencongkil segala potensi yang ada pada kita. Kalau kita izinkan untuk orang terus congkil lagi. Dan kita ni sabar. Yang mengajar sabar, tapi empunya diri tu kalau dia pun sabar, insya-Allah anda seperti orang yang dilahirkan baru. Sampai you pun tak tahu, you selama ni sebenarnya orang yang macam mana? Macam Asila cakap tadi kan. Dia tak tahu diri dia sebenarnya mana, adakah dulu yang pendiam atau yang sekarang ni, yang bercakap, yang happy, yang ceria, yang bersemangat, yang makin cantik. Adakah dia yang mana? Adakah itu dia yang dulu ke ataupun dia yang sekarang? Tapi Kak Yu cakap, yang dulu tu biarkan dia sebagai sejarah. Itu adalah inspirasi. Inspirasi cerita bagaimana how you grow, how you improve. Tapi sekarang inilah yang menjadikan siapa anda pada masa hadapan. Okay? So sekarang ni seorang lagi. Seorang lagi. Adik Kak Yus ni, Masya Allah. Yang Kak Yus tengok, dia ada sikap leadership. InsyaAllah semoga dia berada di track yang betul dan terus menempa kejayaan dalam perniagaan forever. Okay, Kak Yus nak panggil Nurul Hidayah untuk buat sharing. Nurul Hidayah, jom. Assalamualaikum Kak Yus. Okey. Duduk dalam kereta teman anak pergi pantai. Minta maaf lah bergerak-gerak sikit. Okey, alhamdulillah. Hari ni saya nak kongsikan 4 kesyukuran saya. Okey, yang pertama alhamdulillah sihat dan berada dalam grup Rich Academy. Dan bawah naungan Kak Yus, Abang Wan. Lepas tu ada leader-leader yang best, Kak Zati, Kak Zu, Abang Faizul. Dan semualah Rich team. Memang seronok. Lepas tu ada aktiviti macam-macam. Ada usrah, ada rohani, ada jasmani. Dah ada semua komplit. Jadi tak payah nak cari kat mana-mana dah. Jadi buka aja Rich Academy dah. Memang hari ni nak usrah, hari ni nak fardu ain. Semua ada. Memang seronok lah. Lepas tu bersukan pun ada. Macam-macam. Memang hari-hari nampak Rich Academy orang lelaki, orang suami kita memang hari-hari tengok yang itu je tak kisah dah. Sebab dah tahu dah ini untuk ngaji ni abang. Ni untuk ni. Okey. Semua okey. Okey. Kesyukuran yang kedua, alhamdulillah saya dah ada team fighter saya. Dalam ni pun dia selalu masuk. Okey, terima kasih dan welcome to the club Rich Academy. Adila dan wife Afif dan wife dia Adila. Okey, saya diorang ni sebenarnya saya punya tempat geng belajar dulu sekali dengan saya punya upline lah Nisa. Lepas cuma kelas lain-lain tapi Facebook memang sentiasa ada lah. Jadi Afif ni orang yang menjaga takaful lah. Dia insurance planner. Jadi bila dia sakit kan, lepas tu dia banyak juga ada
orang yang jaga kesihatan ni ada insurans ni mesti dia dekat dengan hospital kan. Jadi saya pun try lah. Lepas tu dia pun alhamdulillah positif, makan aloe vera berapa botol. Lepas tu dia cakap dia punya sakit tu gastrik apa tu dah makin kurang. Lepas tu dia cakap sampai bila saya nak makan telan ubat-ubat farmasi apa semua tu kan. Jadi dia jadi testimoni best untuk saya lah. Lepas tu lama-lama saya cakap lah up VIP kan. Lepas tu dia tengok peluang tu dia dah nampak lah sebab dia pun orang berniaga, orang pernah berniaga. Lepas tu jadi senang lah. Kalau kita sebelum saya ada juga cari fighter tapi Allah tak izinkan rezeki tu orang yang kita fokus tu tak nak. Jadi benda tu Allah hadirkan orang lain. Saya macam tak sangka bila dia nak join kelas apa semua dia masuk. Betul ke down upline aku punya team tu? Betul ke ni salah saya? Iyalah. Lepas tu saya macam tak percaya dia masuk. Dia kata betul ke dia nak bini dia dengan dia nak buat ni? Saya macam jadi macam tak percaya. Tapi sebenarnya betul lah. Betul lah itu hakikatnya. Lepas tu saya macam saya macam rasa bersyukur lah ada tim dan sebenarnya rasa macam lagi bersemangat lah sebenarnya. Bukan walaupun proses kami tu slow tapi bagi saya sebenarnya rasa macam walaupun satu rasa macam dah banyak gitu. Sebab semangat kan tengok tim-tim lain pun. Lepas tu kesyukuran yang ketiga baru-baru ni jiran-jiran lah saya selalu update kan status walaupun kadang-kadang Facebook diam tu sebab kita busy dengan online offline kan. Lepas tu alhamdulillah jiran ada datang untuk buat live so saya nak tunjuk produk. Dia nak tahu produk. Saya macam saya baru buat demo dengan saya punya team. Buat demo kan. Lepas tu saya tunjuk saya belajar dengan Kak Yus lah demo semua kan. Lepas tu Allah hadirkan lagi satu peluang saya untuk saya buat ni live lah, bukan berlakon lah. Dua orang datang. Saya macam betul ke ni? Dia macam benda tu macam semua tiba-tiba tak percaya. Rezeki lah orang kata. Buat forever ni memang best lah. Dia macam ada je orang cari. Walaupun memang kita mencari orang, walaupun kita tak dapat orang yang kita cari tu, dia orang ke lain pula ada. Tu best. Lepas tu dua orang tu memang dia nak try produk, memang dia pernah amalkan supplement sebelum ni. Jadi bila kita presentkan demo kita RTC dengan ABG memang dia orang buka mata lah dan join group saya punya group user dan situ saya spam sehabis boleh lah apa function aloe vera semua. Seronok lah dia orang pun dah jadi ahli. Okay, yang ketiga kesyukuran lagi saya dapat close seorang doktor adik sifar saya. Sebelum ni dia pengguna je, lepas tu dia tengok Kak Yus dengan E300 dia. Dia tengok kejayaan Kak Yus, dapat beli semua kat ibu semua. Lepas tu dia pun ada bawah dia kawan-kawan nak beli. Dia duduk Sarawak, doktor kat Sarawak. Jadi dia macam saya cakap kat dia, why not you ambil VIP kan? Lepas tu jual lah dekat kawan-kawan. Lepas tu dia cakap okey. Terus nak tanya berapa lagi nak masuk VIP. Alhamdulillah rezeki dia pun dah walaupun dia slow lagi sebab dia profesional medical kan. Jadi kita bagi ruang lah kat dia tapi dia still ada dalam team kami baca dan slow progress tu. Alhamdulillah. Memang alhamdulillah sangat-sangat. Okey, itu saja dan saya harap tim saya yang lain pun bersemangat dan dapat buat yang habis boleh lah 5cc dan kami nak grow lagi, ajar 5cc, buat 10cc, buat 15cc. Memang doakan kami Kak Yus supaya kami dapat lagi banyak cc bulan ni. Okey, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Lagi banyak Sisi. Masya Allah. Hidayah. Kak Yus dan semua sekali kita ada 95 orang ni. Kita semua. Jom kita doakan. Okay, kita tulis kat rakan chat. Lagi banyak Sisi. Masya Allah. Okay, cuba tulis kat rakan chat. Lagi banyak Sisi. InsyaAllah. Kalian mendoakan orang. Doa itu akan datang balik. InsyaAllah malaikat mendoakan anda semua. Anda pun akan lagi banyak Sisi. Kak Yu suka. Kak Yu suka. Maksudnya lagi banyak Sisi. Maksudnya insyaAllah lagi banyak duit. Lagi banyak masa yang akan anda dapat di Forever. InsyaAllah. Kak Yu happy sangat tengok sharing daripada Hidayah tadi. Dengan Hidayah, dia pun tak sangka daripada mana rezeki datang. Rezeki untuk dia bantu orang. Itu yang paling penting. Dia dah ada 2 tim dia untuk dia bantu sekarang ni. Itu rezeki yang Allah bagi pada dia bukan untuk dia bersenang-lenang. Tapi dia kena all out. Bantu orang yang datang pada dia. Yang Allah dah izinkan orang tu datang pada dia untuk Hidayah ni dan juga merupakan pada Hanisa, pada Kak Yus untuk bantu supaya tim Hidayah Hanisa ni dia akan terus maju insyaAllah lagi banyak Sisi. Okay, so sekarang ni kita panggil seorang manager kita lagi, masya Allah, manager baru kita. Kita panggil Ida Nurza. Come on Ida. Hai. Pertama sekali minta maaf sebab sekarang tengah di luar sebenarnya, di restoran, tapi mau buat share juga. Boleh dengar juga kan? Okey, kalau boleh dengar, okey. Alhamdulillah, okey. Pertama sekali saya mau kongsikan kesyukuran. Kemarin saya pergi review hospital di Queen Elizabeth II di KK. Okey. Sebenarnya saya masih risau dengan keadaan injap saya. Injap saya ni pada tahun lalu semasa scan dia kata injap saya tu ada bocor. Ada bocor yang injap saya tukar tu. Saya ambil injap mechanical kan. So, jadi kemarin saya memang nervous. Saya takut benda tu ada dan hari tu doktor mengusahakan tapi saya kata mau periksa lagi. Then sekali saya datang kemarin, saya pergi scan buat ECG apa semua. Alhamdulillah, sebenarnya injap saya tidak apa-apa. Sebenarnya okey. Saya kata fungsi jantung doktor macam mana? Semua okey, alhamdulillah. Sebenarnya saya risau. Kesihatan lah yang paling saya risau. Benda lain saya tidak risau. Penolakan ke orang tolak saya, orang tidak peduli saya tidak risau. Tapi kalau kesihatan saya sangat-sangat risau. Dan alhamdulillah kemarin bila doktor kata saya punya injap tu, fungsi injap pun bagus apa semua, saya bersyukur betul. Mungkin juga sebab saya sudah amalkan Forever Living ni bermula dari saya join lagi pada bulan 4 begitu. So alhamdulillah, inilah yang memang saya tunggu. Saya memang takut kalau hal-hal kesihatan ni. Itulah kalau ada orang yang tidak pentingkan kesihatan, saya sedih betul. Sebab saya pernah hampir bilang orang saya sudah tidak sedar 3 hari semasa sebelum saya operate dulu. Jadi saya memang ingat betul momen tu. Di mana saya tidak mau lagi berulang. Okey, itu satu. Alhamdulillah, syukur. Yang kedua, saya mau ucapkan tahniah untuk tim saya. Okey, sebab tim saya ada yang capai sehingga 3,000 bonus pada bulan lalu. Sebenarnya kejayaan itu adalah kejayaan kamu. Jangan pernah buat untuk upline. Buatlah untuk diri kamu sendiri, buatlah untuk life kamu, buatlah untuk pocket kamu sendiri, untuk periuk nasi kamu sendiri. Jangan pernah anggap bahawa apa yang kamu buat itu adalah untuk upline kamu. Saya ikhlas mau tolong semua. Kalau boleh satu dunia ni saya mau bawa untuk buat Forever. Jangan pernah ingat saya hanya mau duit. Tidak. Tapi saya mau kamu sedar bahwa kesihatan itu adalah penting. Okay. Di samping itu, saya mau kamu jana income. Saya tidak mau, saya selalu dengar orang mengadu sama saya, dia tidak cukup duit. Mau bayar bil elektrik pun terpaksa kumpul hari-hari. Saya tidak sanggup. Biarpun dia tidak modal, saya akan tolong guide dia sampai dia boleh berjaya.
Saya tidak heran dengan orang yang ada modal. Saya rasa modal kedua yang saya perlu adalah orang yang betul-betul mau. Betul-betul mau, tidak main-main. Siapa main-main jangan buang masa. Jangan buang masa. Kamu pergi buat bisnis lain. Jangan buat Forever. Sebab Forever ni ada platform yang betul-betul tepat yang kalau kamu buat kamu tidak akan sia-sia. Kamu tidak akan usaha kamu tidak akan sia-sia. Okey? Itu kesyukuran saya kedua. Tahniah untuk semua tim saya. Sebenarnya bonus yang saya dapat tu saya tidak se-happy bila nampak bonus kamu sebenarnya. Saya happy bila nampak bonus kamu. Bonus saya itu saya rasa hanyalah angka yang ada hak pada orang lain sebenarnya. Yang saya paling happy adalah bila orang yang langsung tidak income di rumah boleh dapat buat 400 sehingga ke 2000 pun ada. Alhamdulillah, syukur. Saya harap kamu dapat kekalkan momentum kamu sebab dalam Forever ni kalau kamu buat kamu dapat. Tiada kamu buat upline yang dapat, bukan. Kami tidak pernah minta kamu punya bonus. Kamu buatlah untuk diri kamu sendiri dan untuk tim kamu. Okay? Ingat downline kamu tu adalah amanah kamu. Okay. Selepas tu, saya mau ucapkan kesyukuran juga untuk saya punya semua upline saya, sideline yang selalu bagi info JLT Lidah di dalam grup. Saya selalu baca setiap satu perkataan yang JLT post, semua saya baca. Semua saya baca. Setiap pagi saya akan buka grup CBM dulu. Asal pagi sebab saya mau cari energi, semangat tu. Saya perlukan semangat. Kalau saya tidak semangat, macam mana saya mau bantu downline saya? Saya selalu berdoa supaya saya hanya minta satu. Saya tidak minta saya kaya, tapi kalau saya terpaksa kaya, alhamdulillah. Saya selalu minta saya ada kekuatan dan kesabaran untuk guide saya punya downline semua. Itu sudah yang saya mau bagi tahu. Saya mau doakan, saya minta semua yang ada di dalam ni sekarang dapat doakan tim saya dan saya doakan kamu juga, kamu dapat capai target kamu untuk bulan ini. Okay, sama-sama kita berada di puncak kejayaan. Jangan sendiri-sendiri, tidak best. Kita kena ramai-ramai. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada Ida Norza. Jadi Kak Yus doakan Ida Norza semakin sihat, terus guna produk supaya betul lah siapa ni Ida cakap tadi kesihatan adalah segala-galanya. Health is wealth. Betul tak? Betul tak? Health is wealth maknanya kalau kita ada duit macam banyak pun kalau tidak ada kesihatan tidak bermakna. Betul tak? Jadi benda yang paling penting adalah kesihatan. Jadi kita adalah sebagai orang yang dalam bidang suplemen, bidang kesihatan, kita adalah orang yang kena betul-betul jaga kesihatan, kita yang kena jaga kesihatan kita dan juga untuk kita, bila kita jaga kesihatan kita, kita boleh guide orang lain untuk mereka. Kita boleh beri kesedaran kepada orang lain tentang kepentingan kesihatan. Itu sebenarnya adalah dakwah kita dalam Forever Living. Anda setuju tak? Anda rasa tak kerja anda ni satu tugasan yang Kak Yus katakan apa yang anda buat, apa yang kalian buat adalah tugas yang sangat mulia. Kak Yus memang salute pada anda semua, Masya Allah. Kak Yus memang salute, memang respect kepada anda semua yang saban hari tidak sudah-sudah memberi manfaat, yang memberi kesedaran tentang kesihatan kepada ramai orang. Anda berdakwah dalam bidang kesihatan. Kak Yus doakan syurga buat anda semua. Anda memberi manfaat kepada cukup ramai orang. Masya Allah. Itu adalah satu tugas yang cukup mulia dan teruskanlah anda punya perjuangan dengan penuh keikhlasan. Jadi kita dalam Forever, macam tadi kita tengok Ida, dia happy apabila dia punya tim berjaya. Dan betul cakap dia, dalam Forever kita buat adalah untuk diri kita. Kita buat bisnes kita. Bukan bisnes upline, bukan bisnes downline, bisnes sideline, bukan. Ini adalah bisnes kita. Kita mesti tahu apa yang kita nak kena buat dengan adanya bimbingan. InsyaAllah. Masya Allah. Okay. Jadi Kak Yus dah nampak. Okay, Zuriati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setuju Yus. Kesihatan adalah penting. Okay, betul. Okay, so sekarang ni, you all semua dah ready dah? Dah ready tak? Untuk Kak Yus buat sharing. Ready tak? Dah tak ada kan orang kat tangan kan? Jadi dah ready untuk Kak Yus buat sharing hari ni. Kalau dah ready, tulis ready. Tulis ready banyak-banyak. Kalau tak ready, Kak Yus kata, okeylah jom kita rehat. Jom. Okey, jadi hari ni, Kak Yus nak buat sharing kepada anda semua tentang, kejayaan. Betul kan? Anda semua nakkan kejayaan, betul tak? Anda semua inginkan kejayaan. Anda semua nakkan kejayaan. Jadi anda perlu tahu apa yang anda nak capai dalam kejayaan ini. Apa yang anda perlu lakukan. Apa tabiat-tabiat. Ini sangat penting. Kejayaan ni adalah dia hasil daripada tabiat kita yang kita buat setiap hari.
tabiat kita yang kecil-kecil. Adakah terus berjaya? Adakah? Tak ada kan? Betul tak? Adakah terus berjaya? Tidak akan ada. Tetapi insya-Allah you all ni nampak tak Kak Yu punya slide? Belum lagi tak? Kejap Kejap sabar Zat. Okey, benda boleh bincang. Kak Yu nak tekan ini. Okey, kejap Kak Yu tekan share screen. Okey, nampak slide tak? Nampak tak slide? Habis dia macam kecil kan? Kecil ke besar slide dia? Clear tak slide? Clear slide? Tulis kat ruangan chat, clear tak? Okey. Mana muka Kak Yu sekarang? Kak Yu tak jumpa ni. Macam mana Kak Yu nak back to meeting ah? You nampak tak slide Kak Yu? Clear share dulu. Ha? Lepas tu tekan escape. Okey dah. Baru nak tunjuk pandai. Okay, Kan nanti kan 10 minit kan orang tunggu. Alah jangan gitu. You look down. Ada dah bang. Saya dah jumpa dah. Sekejap. Okey. Kejap. Abang nampak tak? Keluar tak bang? Ada. Okay. So, jadi hari ni sebenarnya Kak Yu tahu dah, mungkin ada pada kalian semua dah faham benda ni. Tetapi sekarang ni Kak Yu nak benda ni lagi pasak sebab Kak Yu happy sangat melihat anda semua sekarang ni dah ada satu semangat yang luar biasa. Kak Yu nampak Kak En, Kak Yu nampak Asila, Kak Yu nampak tadi siapa tadi? Hidayah kan. Kak Yu nampak kalian ni dan yang lain-lain juga Yang lain-lain juga korang ada semangat yang dah tahu. Okey, aku nak buat apa? Kalian nak bina the best team, betul tak? Anda semua nak the best team, okay? Betul tak nak the best team ni? Kalau anda tak nak the best team, tak payahlah Kak Yu buat sharing. Banyak ni Kak Yu nak sharing ni. Nampak macam biasa. Tapi Kak Yu akan bagi huraian supaya anda lebih jelas. Sekarang ni lagi seronok Kak Yu nak bagi. Mungkin anda pernah dengar benda ni sewaktu sebelum ini anda mungkin baru saja VIP. Jadi anda tak nampak benda ni sebab anda belum buat. Jadi mungkin sekarang bila anda dengar benda ni dalam keadaan anda dah supervisor, anda walaupun anda masih VIP tapi anda dah ada team yang dah mula buat ataupun sekarang anda dah naik manager. Jadi sekarang ni Kak Yu nak share kepada anda dengan semangat sekali, dengan happy sekali sebab Kak Yu tahu anda sedang pembinaan the best team. Anda semua ada niat nak bina the best team, betul? Betul tak nak bina the best team? Kalau nak bina the best team, tulis kat ruangan chat. The best team. The best team. Korang semua mesti kena bina grup masing-masing. The best team. Bila anda kecil-kecil di grup kecil-kecil ni, bina the best team, insya-Allah Rish Academy lagi the best. So kita semua bernaung bawah Rish Academy, the best team insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan sharing kepada anda 10 tabiat success habits daripada Rockefeller. Rockefeller ni adalah seorang usahawan, jutawan, millionaire, billionaires yang sangat berjaya dalam bidang apa? Dalam bidang oil and gas. Jadi Rockefeller ni dia adalah orang yang sangat-sangat berjaya dan pastinya orang yang berjaya ni mereka ada tabiat mereka setiap hari. Betul tak? Jadi melalui tabiat-tabiat inilah yang dibuat menjadikan dia sangat berjaya. Jadi kita kalau kita nak berjaya, kita memerlukan tabiat-tabiat yang baik untuk kita contohi dan untuk kita buat. Dan tabiat ini menjadikan dia seorang billionaires. Kita ada impian tak nak jadi jutawan? Nak ada impian tak nak ada kumpulan yang besar, yang kuat? Kumpulan yang besar dan kuat bukan kita saja yang billionaires. Tapi dalam tim kita sendiri, kita lahirkan jutawan-jutawan dalam tim kita. Ini adalah satu semangat, niat, tekad yang sangat-sangat murni. Bukan sahaja kita fikir kita je jutawan. Tapi kita ada niat. Aku nak jadikan downline aku jutawan. Meremang tak bulu roma korang? Korang sekarang ni buat forever, bukan korang saja nak berjaya. Tapi sebenarnya korang masuk forever adalah untuk korang melahirkan jutawan di bawah kumpulan korang sendiri. Dan jangan risau kerana akan ada orang, Kak Yus, Datuk Desmond akan membimbing kalian bersama dengan leaders, managers team Rish Academy yang telah bergelar jutawan yang akan membimbing kalian, yang akan mendidik kalian tanpa jemu, akan berkali-kali membantu. Jadi sekarang ni kena clearkan mind bahawa aku kena buat ni sebab aku nak tolong downline aku berjaya. Dahsyat tak? Aku kena buat ini untuk tolong downline aku
aku berjaya. Kalian buat benda ni bukan untuk tolong diri sendiri, tahu tak? Diri sendiri nombor 2. Sekarang ni, anda menjadi orang yang paling bermanfaat. Aku masuk forever, aku nak tolong orang. Help more people. Jadi aku kena buat 10 perkara ni supaya aku boleh tolong downline aku. Masya Allah. Kerana dengan anda menolong downline anda buatkan impian downline anda tercapai. Impian anda secara tak langsung pun tercapai. Kalau anda hanya fikir impian anda, Kak Yu cakap tidak ke mana. Tapi kalau anda fikirkan impian downline, Kak Yu cakap bulan dan bintang pun kalian akan dapat. Okay? Seronok tak rasa? So sekarang ni Kak Yu akan share dengan kalian semua 10 habits of success daripada Rockefeller. Pertama sekali, Rockefeller ni dia mempunyai satu kumpulan yang sangat besar kerana perniagaannya sangat-sangat besar berperingkat dunia. Jadi beliau mempunyai kumpulan yang sangat besar. Dan yang paling penting, beliau mendidik. Dalam kumpulan dia adalah beliau nak melahirkan healthy team. Nampak tak yang pertama? Healthy team, kumpulan yang sihat. Kumpulan yang sihat ni adalah yang pertama. Kumpulan yang tidak ada gaduh-gaduh. Betul? Kumpulan yang tidak ada jatuh menjatuhkan. Kumpulan yang tidak ada sikap selfish. Benda yang kita nak lahirkan dalam kumpulan kita ni, untuk berjaya, kita perlu lahirkan kumpulan yang sangat-sangat healthy. Kumpulan yang sihat. Jadi Kak Yus benar-benar berharap dalam Rich Academy, kita dapat lahirkan insan-insan, team members yang mempunyai healthy team, iaitu dia saling sokong-menyokong. Tidak selfish. Sentiasa tarik-menarik untuk orang lain berjaya. Sentiasa memberi inspirasi. Berkongsi ilmu. Ini adalah satu tabiat yang Kak Yus cuba bina kepada Rich Academy. Jadi kalau orang yang tidak ada tabiat ini, maknanya dia selfish. Maknanya dia tidak ada sikap sokong-menyokong. Dia banyak bantu tim dia saja. Sikap macam ni Kak Yus tak nak. Kerana dia telah melanggar kita punya sistem. Jadi dalam perniagaan, dalam kumpulan, jangan ada hina-menghina, jatuh-menjatuh. Tim yang sihat adalah tim yang saling antara kita, sesama kita. Kita saling share tips. Segala strategi. Tidak ada rahsia. Kita sanggup share strategi kita. Kerana apa? Kerana percayalah, apabila kita ni banyak share kepada orang, kita akan mendapat rezeki yang lebih. Bila kita share dengan orang dalam tim kita dan tim members kita dalam Rich Academy ni, kita ada sikap untuk win-win. Kita menang, sideline kita pun menang dalam Rich Academy. Contoh, kalau sebagai contoh, CBM Zuraida, dia buat sharing. Dia boleh je buat untuk tim dia, tapi itu bukan healthy team. Orang macam tu tidak akan berjaya sebab dia hanya nak tim dia seorang saja berjaya. Tapi alhamdulillah, you tengok Kak Zuraidah macam mana, Abang Faizul macam mana, CBM Juris pun macam mana, kan? Yang Kak Isapa, Ain Syafiqah macam mana, Reka, mereka ni dan juga yang share dalam game Pagi Hot ni, ada sikap nak sharing, tips nak sharing dalam grup WhatsApp. Kak Is suka sangat tengok. Dalam grup WhatsApp, baru-baru ni Izzati banyak dia share apa yang dia buat pada tim dia. Itu yang kita nak tau. Sanggup untuk share. Kerana pemahaman kita, bila kita share lebih, kita akan dapat rezeki yang lebih. Jadi itu yang pertama. Untuk dapatkan healthy team. Anda perlu menjadi orang yang begitu supaya anda boleh menjadikan tim anda healthy team. Anda boleh didik tim anda untuk mereka saling berkongsi dan mereka melihat mencontohi diri anda. Kalau anda sebagai leader tidak ada sikap menyokong, orang tak nampak anda sokong orang. Orang tak nampak anda share. Orang tak nampak anda menaikkan orang lain. Jadi ini apa? Anda menjadi contoh yang tidak baik. Tim anda akan menjadi tim yang tidak healthy. Okay? Lahirkan tim yang sihat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk berjaya, anda perlu ada sikap, tabiat. The number one priority. Okay. The number one priority ni bermaksud kita sentiasa nak jadi nombor 1. Itu target kita. Itu mindset kita. Walaupun tidak semestinya kita akan buat yang akan jadi nombor 1.
kita ada mindset, Minda, aku nak jadi nombor 1. Walaupun tidak semestinya kita akan dapat nombor 1. Tetapi dengan mindset, I want to be the number 1, kita akan buat sesuatu perkara itu dengan paling terbaik. Betul tak? Kita akan buat paling terbaik apa saja. You tidak akan buat yang kedua terbaik ataupun you buat yang ketiga terbaik. Sebab you ada mindset, I want to be the best. Aku nak jadi nombor 1. So apa saja yang you buat sharing, you akan buat yang terbaik. You buat posting, buat yang terbaik. Apa saja yang you buat, semuanya terbaik. Okay? Sebab dalam you punya otak adalah I want to be the best. Kalau you tengok dalam grup BYI dan juga dalam grup Rish Academy, anda nampak tak? Kita banyak capai yang nombor 1. Okay, kita jadi yang terbaik. Kalau tengok dalam grup Rish Academy. Dalam grup Rish Academy, dalam top 20 Malaysia, Masya Allah makin ramai. Kak Yu sebenarnya tak kisah nombor berapa pun. Yang penting tersenarai itu adalah yang terbaik dalam Malaysia. So dalam Rish Academy, daripada 20 terbaik di Malaysia, 6 adalah daripada Rish Academy. Masya Allah. Antara yang terbanyak sekali dalam Malaysia. Rish Academy adalah antara yang terbaik sekali. Walaupun grup kita tidaklah besar mana. Nak dibandingkan dengan grup-grup orang lain yang dah 20 tahun terbina. Grup kita baru 4 tahun. Tapi disebabkan mindset anda semua, Kak Yus yakin, kerana mindset dia dah bermula dengan grup manager. Grup manager dia dah ada sikap, I want to be the number 1. Sebab itu mereka mula bersaing. Nak masukkan nama mereka dalam the top 20 of Malaysia. Jadi kepada yang lain, supervisor ke apa, you mesti kena ada mindset, aku nak jadi nombor 1. InsyaAllah apa yang you buat akan jadi yang terbaik. Okay? Nombor 1. CBM pertama dalam Rish Academy. Kalau dah ada dah contoh dalam Rish Academy, kita dah ada CBM yang pertama kan? Tahun ni siapa jadi CBM yang pertama? Tahun ni siapa tahu? Tahun ni siapa jadi CBM yang pertama? Kita ada 3 orang CBM dah kan? Kita ada Herlina, CBM Leo dan CBM Mac. Siapa yang pertama? Masya Allah, CBM Mac. Tahun ini, CBM Mac adalah CBM pertama di Rish Academy. Okey, contoh pula. You dah tahu dah, dalam Rish Academy dah ada CBM. Habis macam mana ni? You boleh create sesuatu yang lain. Okeylah, aku pun akan jadi CBM yang pertama di Rish Academy. Di mana? Di Melaka. Mana ada lagi? Faham tak? Aku akan jadi CBM Rish Academy yang pertama di Kuala Kangsar. Nampak tak? You can create your own. Walaupun kedudukan nombor 1 tu dah ada dalam Rish Academy, tapi you boleh cipta sendiri. Aku nak jadi jutawan pertama dengan keluarga aku. Nampak tak? Itu matlamat Kak Yus. Kak Yus masa bermula buat Forever, walaupun aku yang paling tak pandai dalam keluarga Kak Yus, adik-beradik Kak Yus semua bijak pandai. Tapi Kak Yus yang paling tak pandai. Kak Yus kata, tak apa. Aku akan jadi jutawan pertama dalam keluarga aku. Alhamdulillah tercapai. Sebab itu Kak Yus ada nombor 1. Yang pertama. Sebab itu Kak Yus buat Forever dengan sangat-sangat terbaik. Okey, nombor 3. Apa lagi Rockefeller buat? Rockefeller ni dia buat apa? Dia sentiasa ada meeting rhythm. Meeting rhythm ni maksudnya frekuensi ataupun kekerapan meeting bersama dengan tim dia. Orang yang berjaya, satu grup yang berjaya, okay, dia sentiasa ada perjumpaan yang kerap dengan tim dia sendiri. Ni jangan main-main. Macam Rockefeller ni, dia buat meeting hampir setiap hari dengan tim dia. Dan untuk pengetahuan you all, Rockefeller, dia pergi ke kerja bukan naik kereta. Dia purposely pergi kerja jalan kaki. Ambil masa dalam 30 minit ke 1 jam. Tapi dia bukan jalan seorang-seorang. Dia akan jalan dengan salah seorang tim dia, orang kuat dia. Dia ada 9 orang-orang kuat dia. Jadi dia akan jalan setiap hari. Mungkin salah seorang ataupun 2 orang. Dan sepanjang dia berjalan tu, apa yang dia bercakap? Mereka berbincang. Mereka buat meeting. Itu meeting rhythm setiap hari. Kalau tengah makan lunchtime jadi lunch meeting. Kalau dinner jadi dinner meeting.
Dan itu tidak lama, bukan sampai 4 jam, 5 jam. Cukup 30 minit sehari pun, touch dengan tim you pun dah cukup Kak Yu cakap. Zaman sekarang ni, kalau Kak Yu bagi tahu kita sekarang ni, kita ada gang pagi hot. Kita ada sistem day, Rich Academy. Betul tak? Itu yang Kak Yus buat. Sekarang ni, Kak Yus nak bagi tahu kalau anda nak lahirkan the best team, anda sendiri yang kena buat meeting dengan tim anda. Jangan bergantung kepada gang pagi hot saja. Jangan bergantung kepada BOI saja. Jangan bergantung kepada Tepayaki saja. Anda sendiri buat untuk tim anda ke bawah. Tim kecil anda tu buat. Tim kecil. Tapi kalau selalu ada meeting, banyakkan meeting, Kak Yu cakap, dengan meeting tu apa akan jadi? Meeting tu korang akan collect idea. Akan kukuhkan silaturahim. Bukan meeting yang cakap benda bukan-bukan. Bukan meeting yang ada drama, ada air mata, bukan. Tapi meeting yang penuh dengan ada apa? Ada input. Ada matlamat untuk improve. So banyakkan input daripada tim. Collect idea dalam tim you. Kak Yu cakap, kalau you all banyakkan meeting dengan tim you all sendiri walaupun 30 minit satu hari, you punya kompetitor dan juga pesaing you akan takut dengan you. Pesaing you akan takut. Sebab apa? Sebab silaturahim korang kuat. Kemudian apa lagi? Input setiap hari banyak untuk improve. Macam hari ini. Kita bagi motivasi ini. Kita bina motivasi, kita bina nilai. Kompetitor akan takut. Kompetitor akan start gerun dengan kita. Okey, seterusnya nombor 4. Salah satu daripada apa tabiat kejayaan Rockefeller ni dia nak melahirkan leader. Bukan melahirkan bos ataupun orang yang berjawatan tinggi. Okey, ada beza tau. Okey, sekarang ni bila kita dalam tim kita sendiri, kita gunakan benda ni. Okey, Rockefeller dia guna untuk dia punya perniagaan. Kita pun boleh guna dalam perniagaan kita. Kita mesti lahirkan leader. Apa beza leader dan orang yang ada jawatan tinggi? Leader ni dia lead by pengaruh. Dia memberi pengaruh. Dia menunjukkan pengaruh yang baik. Dia bagi example yang baik. Jadi, dia mengetuai grup dia dengan pengaruh. Pengaruh yang baik. Tetapi, kalau you sibuk nak lahirkan orang yang jawatan tinggi. Okay? You target, aku nak semata-mata you nak orang yang ada jawatan tinggi dalam tim you. Tapi orang yang fikir jawatan ni adalah, apa beza dia dengan leader? Leader, dia cakap dan dia turun padang. Leader, dia bagi komitmen. Tapi kalau you nak lahirkan orang yang ada jawatan tinggi, orang macam pengurus kat tempat kerja. Dia hanya tahu cakap, tapi dia tak buat. Cakap, buatnya tidak. Kalau you orang yang macam tu, you cakap, tapi you tak tunjuk yang you buat, okay? You tak tunjuk yang you buat, you akan lahirkan orang yang macam tu. So, tim you tidak akan berjaya. Tetapi kalau you cakap, you buat walaupun belum ada result lagi, walaupun contoh sekarang ni anda baru VIP, baru supervisor, tapi apa yang anda share dalam grup anda buat. Anda share, anda buat. Downline anda nampak. InsyaAllah, downline anda akan terpengaruh dengan cara anda. Bila downline tu dah terpengaruh dengan cara anda, downline duplikasi apa anda buat, anda pasti akan dapat lahirkan the best team. So kita jangan nak lahirkan bos dalam tim kita. Jangan nak dan kita pun jangan jadi bos. Jangan jadi orang yang mengetuai orang dengan jawatan. Tapi dia mengetuai orang dengan apa? Dengan pengaruh. Dia mengetuai orang dengan example sebab dia tunjuk. Okay, so nombor 5. Rockefeller ni, dia akan gather employee input. Itu di tempat dia, perniagaan dia. Dia akan mengumpulkan input daripada pekerja-pekerja dia. Tapi yang kita di Forever Living, kita boleh guna tabiat nombor 5 ni. Macam mana kita buat? Korang perasan tak apa yang Kak Yus buat? Benda yang sangat penting adalah, dalam Forever, Kak Yus akan kumpul sisi korang. Ada tak Kak Yus update dalam grup WhatsApp? Tunjuk sisi. Ada tak?
Kak akan tunjuk sama ada tunjuk gambar ataupun tulis berapa sisi orang ni, orang ni, orang ni, orang ni. Kenapa Kak Yus buat macam tu? Kerana untuk diri anda mengetahui kedudukan anda. Dan untuk anda juga mengetahui kedudukan orang lain. Ini sangat penting. Kalau anda sebagai leader dalam grup anda tak pernah tunjuk sisi downline anda, Kak Yu cakap, you dah langgar dah tabiat-tabiat orang yang berjaya. Kalau you tak ikut tabiat orang berjaya, macam mana you nak berjaya? Kak Yus buat benda ni. Alhamdulillah, tim Kak Yus berjaya. Tapi why not? You pun buat pada tim you. Tunjuk downline punya sisi dalam grup supaya downline tu tahu kedudukan dia. Supaya downline tu tahu kedudukan orang lain. Tapi Kak Yus cakap, ada orang, bila dia tengok sisi orang lain, dia tak rasa apa. Dia tak rasa apa. Orang punya sisi banyak. Dah meninggalkan dia pun, dia tak ada rasa apa. Bukan kita nak you ada rasa iri ataupun dengki, bukan. Tapi kita nak you ada rasa apa? Tercabar. Kita nak you ada rasa tercabar. Kita nak you rasa you nak buat lagi baik. Kita nak ada rasa apa? Fighting spirit. Semangat untuk berjuang. Tapi kalau you, Kak Yus tunjuk dalam grup Race Academy kan, ataupun dalam grup buat ke, sisi semua, tapi you tak ada rasa apa-apa dah. You tengok tak ada rasa apa. Ataupun siap tak tengok lagi, ini sangat bahaya. Memang sangat bahaya. Sebab you pun tidak akan menjadi orang yang akan lead team you dengan cara macam ni. Okey. Kemudian, Rockefeller ni, dia sangat sensitif dengan data orang lain. Okey, Rockefeller ni, dia sensitif dengan data orang lain. Iaitu apa? Iaitu dia sangat sensitif kalau dia tengok orang lain punya data, pesaing-pesaing dia punya data, lagi hebat daripada dia akan rasa, kalau dia rasa dia ketinggalan, dia akan usaha dengan lebih untuk kejar balik. Itu yang membuatkan dia berjaya. Dan itu sebenarnya yang CBM Mac buat. CBM Mac pernah tanya Kak Yus, Sisi. Dia pernah minta, sisi orang ni berapa Kak Yus? Kak Yus tahu niat dia baik. Itu sikap orang berjaya. Kak Yus tunjuk dalam grup, sisi orang ni berapa. Dan dia nampak, dia ketinggalan, dia kejar. Sehingga dia menjadi CBM pertama dalam Race Academy. Ini sikap yang baik. Ini yang you kena tunjuk, kena ikut. Okey, yang seterusnya. Nombor 6. Gather customer input. Okey, gather customer input ni bermaksud customer punya feedback terhadap apa yang you dah buat. Maksudnya you dah bagi servis, you kena tengok dalam you punya customer you. Apa feedback diorang terhadap perkhidmatan you? Orang yang macam ni, kalau dia sanggup minta feedback daripada customer dia, ini adalah menunjukkan orang yang sukakan peningkatan dan nak terus maju. Kalau anda tidak ada buat benda ni, Kak Yus cakap, anda startlah buat sekarang. Minta feedback daripada kumpulan-kumpulan pengguna dalam tim anda. Okey, nombor 7. Core value and purpose. Okay, core value and purpose ni, Rockefeller, dia pakai core value and purpose. Tapi kita di Forever, kita tak ada core value dan purpose. Yang kita ada core value dan goal. Okay, di Forever kita ada core value dan juga goal. Okay, core value tu maksudnya apa? Adalah tujuan. Okay, kehidupan kita, tujuan purpose tu apa? Tujuan kehidupan kita. Core value adalah tujuan kehidupan kita. Sebagai contoh, anda nak jadi jutawan yang beriman. Itu core value anda. Jadi apakah you punya matlamat ataupun you punya goal? Adalah untuk mencari wang. Okay? Tapi bagi Rockefeller, kalau sekadar kaya saja tak cukup. Kalau orang itu tidak ada value. Tidak ada value. Tidak ada core value. Okay? So, Rockefeller, dia sangat menjaga value. Bila jadi kaya, dia akan menjadi orang kaya yang baik. Itu yang kita nak. Sebab itu kita nak jadi jutawan yang beriman, jutawan yang baik hati. Dan dalam Forever sendiri, kita dah menekankan value. Anda tahu? Value yang ada di Forever Living.
Berapa value yang kita ada? Berapa nilai yang kita ada dalam Forever Living, dalam grup BOI? Dalam grup BOI dan grup Rish Academy. Berapa value? Berapa core value yang ada dalam BOI dan juga Rish Academy? Berapa core value kita? Ada 9. Kak happy sangat tengok jawapan korang. Walaupun orang baru boleh jawab 9 core value. Jadi kita ajar you 9 nilai. InsyaAllah pada 16 hari bulan, sistem dia yang seterusnya, 16 hari bulan 9, Kak Yus akan guide korang betul-betul tajuk kelas Kak Yus nanti, sistem BOI 9333. Kak akan cerita apa 9 nilai untuk korang faham. Supaya lepas ni kalau cakap pasal sistem, you all memang very clear. 16 hari bulan 9, pukul 9 malam. InsyaAllah Kak Yus akan buat. Untuk penerangan tentang sistem dengan lebih jelas. Okay? Dan kita perlukan core value. Dalam Forever, dalam Rish Academy dan BOI kita ada 9 value. Kalau hidup kita tanpa tujuan, okay, kita hanya bergantung pada matlamat saja, kita akan mula terpesong. Anda pernah nampak orang yang kaya, dia terpesong. Dia lupa macam mana dia bermula dulu, siapa dia dulu. Dia terpesong sampai dia lupa tujuan hidup dia. Jadi untuk kontrol diri kita adalah dengan core value dan juga matlamat ataupun goal. Okay? So, nombor 8 adalah vision and strategy. Okay, dalam buat bisnes ni, kita mesti kena ada vision. Vision ni maksud apa? Vision adalah hala tuju. Hala tuju perjalanan dalam perniagaan kita. Ke mana you nak pergi. So, dalam Forever, dalam BOI dan juga Rish Academy, kita ada vision dan juga mission. Dia lain. Vision ataupun visi, mission ataupun misi. So dalam Forever ni, kita ada vision kita yang pertama. Kita nak, we don't need to be the biggest, but we want to be the best. Kita nak jadi yang terbaik. Nombor 2, vision kita adalah the power of Forever is the power of love. Apa saja kita buat semua dengan kasih sayang. Dan yang nombor 3, vision kita adalah untuk sharing and caring. Ini vision kita, hala tuju. Apa saja kita buat. Kita nak jadi yang terbaik, kita bagi dengan penuh kasih sayang dan kita sentiasa berkongsi. Itu hala tuju kita dalam Forever. Okay? Kemudian kita dalam Forever, kita ada mission. Apa mission kita? Health, wealth and freedom. Health, wealth and freedom. Itu vision kita. Itu adalah kita punya mission. Strategi pula. Okay, strategi ni kena dengar baik-baik. Dalam dunia ni, tidak adil, betul tak? Dunia ni tak adil kan, betul tak? Kalau you tengok, kalau dunia ni adil, kenapa dalam satu syarikat, contoh orang bekerja di sebuah syarikat, kenapa gaji lain-lain? Betul tak? Orang yang pandai, gaji lebih tinggi daripada yang tak berapa pandai. Betul tak? Jawatan tinggi, gaji lebih tinggi daripada jawatan yang rendah. Kita kurang pengalaman, gaji rendah. Yang lebih pengalaman, gaji mahal. Betul tak? Kadang-kadang kita ni, skill kita banyak. Betul tak? Skill banyak. Kalau kita kerja dekat luar sana, kita ada skill. Tapi disebabkan kita tak ada pengalaman bekerja, gaji kita kurang. Silat-silat tak dapat kerja. Betul tak? Setuju tak Kak cakap? Dunia ini tidak adil. Orang pandai tapi tak ada pengalaman pun, dia takkan dapat gaji yang banyak. Tapi orang yang tak berapa pandai, tapi dia ada pengalaman yang banyak, gaji dia tinggi. Setuju tak? Cuba tengok kat ruangan chat. Kalian tengok berapa orang lagi masa stay. Setuju ataupun tidak? Dunia ini tidak adil. Okay? Tapi sebenarnya dalam Forever, ia sangat adil. Ia sangat adil. Okay, Kak cakap, di luar sana, kalau kita ada kelemahan kita tu akan membuatkan kita jatuh. Betul tak? Di luar sana, kalau kita ada kelemahan, ada tak orang sini tak ada kelemahan? Kak Yusanya. Ada tak you all ni tak ada kelemahan? Semua perfect. Pandai, graduate, banyak duit, ada pengaruh, bla 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 semua. Semua terbaik. Tak ada tau. Kita semua ada kekurangan. Tapi dengan kekurangan you dekat luar sana, you tidak akan dilayan dengan adil. Tetapi di Forever Living, ia akan memberi you
Ia akan memberi you keadilan. Forever Living sangat adil. Macam mana? You masuk Forever, ada kekurangan, betul tak? Sebagai contoh, you masuk Forever, you tak pandai cakap, betul? You masuk Forever, you tak pandai cakap. Tapi boleh tak you rekrut orang yang pandai cakap bawah tim you? Kak Yusanya? You tak pandai cakap. Tapi boleh tak you rekrut orang yang pandai cakap dalam grup you? Boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak? Boleh tak? Kalau contoh, kita ni suri rumah, tak ramai kawan. Boleh tak kita rekrut orang yang dia bekerja dan dia ramai kawan? Boleh tak? Boleh. Kalau kita ni tidak pandai social media, kita tak tahu pakai FB, IG tak pandai. Nak buat TikTok apatah lagi tak pandai. Tapi boleh tak kita rekrut orang yang pandai segala social media ni. YouTube dia pandai edit video, dia pandai. Kita boleh buat. Kalau contoh kita ni, kekurangan kita apa? Saya tak boleh keluar, jumpa orang kat luar. Sebab saya ada anak kecil ramai. Boleh tak you rekrut orang yang tidak ada komitmen anak? Dia boleh keluar, hari-hari keluar. Sebab tak ada komitmen. Nak jaga laki tak payah, jaga anak tak payah. Betul tak? So ini bermaksud, you nampak tak kat sini, segala kekurangan you ni boleh dilengkapi dengan orang-orang dalam tim you. Sebab itu jangan rasa you kurang. Kalau you rasa you kurang kat mana-mana, you rekrut orang yang boleh top up, yang boleh menampung kekurangan you. Sebab takkan ada orang yang perfect. Sebagai contoh, you kata, saya susah nak buat bisnes ni kat you sebab saya ni bukan orang graduate. Bila saya cakap, orang tak nak dengar. Tapi boleh tak you rekrut orang yang graduate? Boleh tak you rekrut doktor? Jadi bawah tim you. Boleh tak you rekrut profesor bawah tim you? Profesor, doktor ni, dia boleh bercakap pasal produk apa semua dengan baik sekali. Pengaruh sangat kuat. Boleh kan? Jadi dekat Forever ni, kekurangan kita ditutupi oleh kelebihan orang lain. Inilah strategi. Faham tak? Yang Kak Yus cakap tadi itu, kekurangan you dilengkapi oleh orang lain, itu strategi. So, you kena ambil strategi ni sekarang. Kalau you suri rumah, strategi you cari orang yang bekerja. Kalau you tak pandai social media, you cari orang yang pandai main social media. Kalau you lelaki, you kata lelaki susah nak buat bisnes, you cari perempuan untuk dia buat bisnes. Join, rekrut orang perempuan pula. Itu strategi kita di Forever. Okay? Sebab dalam Forever ni kita panggil team. TEAM. Tahu tak maksud TEAM tu? Together everyone can achieve more. Together everyone achieve more. Bersama-sama semua orang akan dapat lebih lagi. Mungkin apa yang kita rasa kita ni macam kekurangan, kelebihan kepada orang lain. Okay? So yang ke-9 adalah apa? KPI for everyone. Maksudnya Key Performance Index untuk semua orang. Setiap orang, dia ada standard dia. So di Forever kita ada standard kita tak? Ada tak standard kita? Solid standard yang kita belajar. Solid standard. Kalau AS, berapa KPI dia? Kalau you dah supervisor, berapa KPI dia? Kalau you dah assistant manager, berapa KPI dia? Kalau you dah manager, berapa KPI dia? Ada kan? Ikut KPI ni. Semua orang kena ikut KPI ni. Dan yang ke-10, scoreboards everywhere. Macam Rockefeller ni, dia selalu buat apa? Dia selalu letak dekat office dia pencapaian mingguan dan juga bulanan sales untuk dia punya team. So macam kita dah Forever, kita pun ada buat scoreboards everywhere. Macam Kak Yus, setiap minggu Kak Yus tunjuk sisi orang ni, sisi orang itu. Lepas tu Forever Living, tunjuk pula kedudukan top 20. Setiap bulan Forever tunjuk. Jadi itu, you pun kena buat pada team you sendiri. Apa yang you belajar sekarang ni, 10 tabiat ni, you buatlah pada team you yang ke bawah. Banyakkan meeting. Jadikan downline you, downline yang ada pemikiran dan jadi nombor 1. Jadikan grup you, grup yang healthy, banyak sharing, tidak kedekut. Lahirkan leader dalam team you yang lead dengan pengaruh. Kumpulkan sisi downline, check sisi downline. Kumpulkan semua punya input, feedback. Jaga core value dan matlamat hidup. Apa vision you, hala tuju you dalam Forever? Apa strategi yang you nak pakai?
Tunjuk KPI setiap orang supaya ada persaingan, nampak kedudukan orang lain. Dan juga scoreboards. Tunjuk mana-mana sekali. Kat mana-mana pun tunjuk. Oh, dalam grup ni tunjuk, dalam grup tu tunjuk. Begitu adalah caranya. Okay? Begitu adalah caranya untuk you berjaya. Kalau you ikut, you balik kepada 10 tablet untuk berjaya ni, kalau you cakap, insyaAllah, your group will be what? Tulis ruangan chat. Grup anda akan menjadi apa? Grup anda akan menjadi apa? Tim anda akan menjadi apa? Kalau you ikut 10 tabiat kejayaan ini, grup anda akan jadi apa? Macam mana tadi Kak Yu suruh cakap tadi? The best team. And the best team always win. Betul tak? The best team always win. Okay? So Kak Yu sarap hari ni, kita punya sharing hari ni daripada kita punya leader-leader kita yang buat sharing ni. Thank you so much kepada semua yang raise hand, yang buat sharing. I appreciate you so much. Kak Yu doa kejayaan anda. Kepada yang join hari ni pun, Kak Yu doa kejayaan anda. Dan gunalah, venuekanlah ilmu yang Kak Yu bagi ini untuk anda melahirkan the best team. Your own the best team. Tapi Kak Yu ada selingan sikit. Kak Yu ada surprise. Kak Yu ada selingan sikit. Sikit je, tak banyak. Tak banyak. Satu je. Tak banyak. Satu saja. Okay. Nak tengok tak selingan? Okay. Kak Yu akan share screen ni. Okay. Mana Kak Yu punya ni? Dia bukan yang ni. Sabar sikit. Benda baik, barang baik dia ambil masa. Okay. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan. Adakah you all dah bersedia nak tonton? Kak Yu harap dia terus keluar lah kan? Takut jadi benda lain. Okay. Nampak tak ni dekat ruangan skrin ni? Nampak tak? Nampak tak dekat skrin ada keluar apa-apa tak? Nampak tak? Nampak ke tidak? Nampak ke tidak? Sebelum Kak Yu play. Okay. Yang ni, semalam Kak Yu baru berjumpa dengan 2 orang leader. Kita buat meeting. Dan sekarang ni, kita have fun. Nak tengok tak? Okay, have fun. Malam pesta muda-mudi bertamasya dan menari, suka ria dalam hati. Irama malam pesta muda-mudi bergembira, hilang rasa duka. Kita berdiri sungguh merdu, masih berhatiku. Marilah kawan-kawanku, jangan malu. Malam pesta muda-mudi, banyak kisah yang terjadi, cinta mesra apa. Sebenarnya banyak lagi. Korang tunggu dekat FB Kak Yu hari ni. Korang tunggu kat FB Kak Yu hari ni. Ada sketsa luar biasa. Yang ini sebenarnya 2 datang semalam jumpa dengan Kak Yus adalah untuk kita buat meeting mengenai sistem. Kita kemaskan lagi sistem, kita perbetulkan lagi sistem. InsyaAllah 16 hari bulan 9, kita akan buat meeting mengenai sistem yang lebih jelas supaya anda faham kenapa anda kena ikut sistem. Apa benda ni? Follow sistem. Kenapa? Kita jumpa 16 hari bulan 9. Jadi pada hari ni, okay, kita akan akhiri kita punya sharing kita pada hari ni. Ya Allah, ya Tuhanku, mana pula lagu ni? Subhanallah. Ya Allah, hidup ni penuh dengan cobaan. Abang ada tak bang? Iklan sikit boleh? Iklan apa? Boleh. Okay, tadi Kak Zu dengan Izzati dan Abang Faizul baru habis meeting dengan Sifu untuk kickstart yang keempat out of 4. So ramai-ramai join 1/4 daripada seat dah di booking. So jangan terlepas sebab 1000 seat saja yang ada. So cepat-cepat grab. Memang paling best punya kali ni. You all jangan terlepas, okay? Okay, itu saja Jati. Okay, amazing. Jangan lupa register out of 4. Thank you Kak Zuraida.
Okay, sekarang ni kan Kak Yus honestly tak tahu mana video ni tau. Abang, saya memang this one I already give up lah. Tak jumpa video. Tadi kan dah buka pagi-pagi. Oh, video sama. Tapi tu lagu-lagu Ella. Tahu, dia kan ada 2. Cuba 3 jari tu tolak. Ada tak video tu? 3 jari tolak. Ada tak video tu? Ada? Okay, klik kat video tu. Tak payah share screen. Kena share screen dulu nak make sure benda tu ada ke tak. Okay, sekarang share screen. Itu bukan lagu Ella ke bang? Tak maaf lah mak-mak macam tu kan. Kan ada, sepatutnya ada 2. Abang buka satu Ella, satu kan untuk yang ending yang video. Tak ada 1 je bang. Okay, kena buka, kena cari yang lain. Pandai ke tak? Tengah belajar bang. Korang tengok laki aku. Mana bang? Nampak tak hamba kan Kak Yus? Macam biasa cari kat Finder tu. Saya dah pergi kat Finder tapi I don't find. Pergi dekat desktop. Oh, desktop. Yang kat download lepas tu? Carilah. Ada folder tulis dia sebab tak nampak tulisan tapi ada dalam kurungan 2. Astaghfirullahalazim bang. Tak jumpa tak dapat. Dalam folder. Cuma tulis screenshotnya ni bang. Tak ada nombor 2 pun. Kena turun bawah lagi. Tak ada bang. Ada screenshot. Semua screenshot bang. Rin, kau mana Rin? Kau nyanyi lah Rin. Oh, abang jumpa bang. Desktop Razon on air 2. Macam tu? Ya, betul. Klik 2 kali. 2 kali, lepas tu ada video. Kat mana video saya nak jumpa? Saya nampak gambar IC abang. IC saya. Klik 2 kali cari folder video. Oh, video. Jumpa dah. Jumpa dah bang. Ni abang tak ajar ni. Abang tak ajar. Sekarang lah ajar. Sebab tu tulis pergi mana? Sistem dia Rich Academy tu Bukan. Yang last kali kan ada gambar. Rich Academy tu Ya, betul yang kali yang tekan share screen dulu. Tekan share screen dulu. Tekan dekat lagu ni. Tekan 2 kali dulu. Kena buka dulu baru boleh share screen. Kalau tak buka tak share screen. Oh, tekan 2 kali bang. Betul. Lepas tu? Kenapa dia keluar lagi? Keluar tak? Sabar. Dengar tak? Tak belum. Okay, start. Okay, lepas tu share Aku peluh, tahu tak? Ni jauh sangat perjalanan nak cari ni. Susah tau, peluh aku. Okay. Abang, tadi kira on abang. Okey ke bang? Raja hilang. Okey kan Kak Zu? Boleh play. Dah, okey, play. Abang nak bagi penutup dah. Terima kasih. Aduh, Tapi yang ni benda baru Kak Yus belajar ni tau. Sebab Kak Yus tak pernah tekan desktop. Kak Yus tekan dekat download je. InsyaAllah korang kena bersabar kan. Supaya korang nampak perjalanan struggle. Nampak tak Kak Yus pun tak sempurna kan. Sebab tu Kak Yus cari suami yang pandai komputer. Macam Razwan, dia cari bini yang banyak mulut. Gitu. Jadi kita complete each other. Make it the best team. Okay? So terima kasih semua. Jom mari kita sama-sama menyanyikan lagu yang akan menjadikan kita sebagai juara. Tingkatkan kita punya semangat, nekat untuk kita meneruskan perjuangan. Selagi tak jadi, selagi itu kita buat kerana kita faham dalam perniagaan ini cukup ramai orang berjaya mengubah hidup. Kalau orang lain boleh, bermakna kita juga boleh. Jadi semangat kena kuat, motivasi kena kuat, mindset kena ubah. Okay? Jadi semoga berjaya pada anda semua. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaires. Jom kita nyanyi beramai-ramai. There's no limit. Go, go, go. Malaysia.
Malaysia boleh. Kala saya wahai belang sebentar pada katakanlah oh semangat lebih mereka menanti setiap kejayaanmu ulanglah sebagai juara karena kau juara dunia. Go Malaysia. Terima kasih. Hai Renda on mic-nya. Cumana Reni? Terima kasih Kak Yus. Kenapa tak on Terima mic? kasih semua. Ini tak ada. Ingat. Jumpa lagi malam ni. Okay, thank you CLD. Jumpa lagi. Mana suara Abang Yusuf? Saya nak ambil gambar. Suara Abang Yusuf, mana suara Abang Yusuf? Abang Yusuf tak ada. Hai Clara. Elisa Clara. Pagi jumpa di Tabata. Yalah baru dapat on. Assalamualaikum. Salam.